yang paling bengang yang paling bengang. Okey. Mungkin korang juga pernah alami situasi macam ni. Contohnya macam kita pernah pergi Kinabalu macam mana? Kan kita mancing sebarau saiz kecil. Ya. Kan hari tu rasanya ada orang mengaren. Ya, betul. Rasanya ada orang mengaren. Ya. So, kita datang daripada jauh untuk mendapatkan view tu satu. Okey, lepas Ha, tu lepas view mestilah kita nak ikan kan. Tak kisahlah ya. ikan apa pun. Dah lah Tapi ikan bila rare kita pula. pergi ikan tak ada. Ikan rare pula, lepas tu ikan tak ada. Lepas tu ada geng-geng karen dah menuba, dah mengaren daripada belah-belah atas semua. So, ikan tak ada lah. So, salah satu lah yang saya paling tak suka yang karen ikan geng-geng karen. Salam bro, Dak Sate. Selamat malam Hadir. Selama saya follow TikTok abang, saya semakin mahir belajar main sebarau. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti saya akan tambah lagi. Konten-konten yang mendidik. Okey, saya dah jemput Pejal lah, Pejal Podolski. Itu dia Pejal. Ya, mantap Apek. Assalamualaikum. Clear. Mantap. Assalamualaikum. Ya pun. Susah now. Macam susah dia punya susah macam nak dapat haruan 3 kilo. Okey, Pejal, kita start lah. Boleh. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali minggu ke-6 dengan podcast Lastcast episod ke-6. Topik kita hari ini, sikap pemancing yang dibenci. Ni satu topik yang cukup orang suka untuk luahkan perasaan ni kan. Jadi hari ni saya dah menjemput tetamu undangan kita daripada Melaka. Saya panggil dia Pawang Melaka. Yang diberi nama Pejal Podolski. Ya, terima kasih Pejal sudi meluangkan masa. Okey Jal, sebelum kita start dengan topik kita, perbincangan kita hari ni, aku macam biasa aku nak tahu asal usul orang tu. Macam mana kau boleh dapat nama Pejal Podolski tu? Macam mana kau apa yang kau buat sebenar dalam kerja harian kau? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita, terutama sekali Kenny Cenik kerana sudi menjemput saya untuk sesi podcast Lastcast pada minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6 Ya, betul. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya saya nak menolak, tapi nasib baik dia suruh pilih tajuk. Saya play safe lah. Okay, so terima kasih kepada Kenny Chen. So guys, untuk maklumat semua, saya sekarang pun dah nak menjangkau ke 40 tahun. Alhamdulillah. Nampak muda kan, tapi sebenarnya tua dah. Okay, saya nama Pejal Podolski. Nama Pejal Podolski ni sebenarnya dulu kan kita minat bola. Kita ni memang minat bola dulu. Okay, daripada tahun yang saya ingat, saya buat pada tahun 2010 rasa. 2010 masa tu Facebook baru buat kot. So dia letak nama. Mula saya ingat letak nama Pejal Pirlo. Pejal Pirlo Pirlo. Kau perasan saya minat Pirlo. Tapi bila dengar balik kan Pejal Pirlo ni rasa macam tak sedap pula. So saya tukarlah pada Pejal Podolski. Kebetulan masa tu Podolski dia tengah main dengan Jerman, memang padu lah masa tu. Ya, Pejal Podolski dekat lah daripada sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan saya sebenarnya bab mancing ni, okay guys cerita pasal mancing ni, bab mancing ni sebenarnya yang betul-betul serius betul-betul serius saya mula dengan pada tahun 2018 betul-betul serius pada tahun 2018. Sebelum tu memang mancing juga, tapi tak apa serius setakat mancing haruan ke apa. Yang betul-betul serius start 2018 saya join. Saya try set up ultralight okay. Mula balik saya dengan set up ultralight. Shock sebenarnya main ultralight ni. Kalau pada korang yang baru nak join ultralight, dia punya steam tu shock sebenarnya. Sampai ke satu tahap dulu ialah kan kita nak mancing ultralight, kita mancing ultralight, tapi kita nak try juga dapat mancing ikan yang besar menggunakan set up ultralight. Okey, salah satu. Memang daripada dulu sampai sekarang pun memang orang akan cari benda yang macam tu. Okey, sampai satu tahap saya dapat ikan besar tau. Ikan tu dalam kurang besar lah juga, dalam 4 kilo lebih.
Ikan BB tu saya menggunakan setup ultralight 1.3 LB, kena cenik kaki bakar, tali 2 LB, kena cenik. Okey. Setup itulah maksimum 1.3 LB, menggunakan setup yang tu mengenaikkan ikan yang 4 kilo. Saya rasa terlalu penat. Dan 4 kilo tu pun saya dah terasa terlalu penat, dan saya lepas tu boleh cakap, "Wish, tak boleh lah ni main ikan besar-besar." Bukan dia tak steam, dia steam pada awal-awal pertandingan awal-awal perlawanan tu saja. Selepas lepas dah sampai period dia akan rasa macam, "Wish, tak boleh ni." So menyeksakan ikan juga, sebab kita kan nak catch and release, selalu kita catch and release. Kalau kita layan ikan tu dengan terlalu lama, okey, kita angkat ikan tu dekat darat, ambil gambar apa semua, dah terlalu lama. Bila kita nak release ikan tu, mungkin makan masa untuk dia orang stabil balik untuk kita release. So dekat situ saya dapat satu pengajaran lah untuk setup ultralight. Memang hanya ikan yang kecil-kecil saja, bawah 3 kilo. Yes, itulah yang korang kena ni. Sebab korang sebenarnya kan untuk ultralight kita cerita bab sikit bab ultralight sebelum kita masuk bab kita ni. Kita kena cerita. Kalau korang kena cuba tahu benda ni, korang kena cuba. Okey, contohnya kalau korang baru mula-mula nak cuba untuk main ultralight, korang jangan terus cuba 1.3 LB. No. Korang kena pakai setup yang paling besar sikit lah. Contohnya 1.6 LB ke 2.4 LB 26 LB. Okey, korang cuba guna yang tu dulu, lepas tu baru korang downgrade. Bila korang dah downgrade, korang dah dapat steam dia tu, lepas tu korang boleh nilaikan sendiri. Betul. Nak steam main ultralight ni macam mana, ikan yang macam mana sesuai, lapangan yang macam mana sesuai. So korang akan dapat belajar dari situ. Korang kena cuba, korang tak boleh macam apa? Gamble. Macam terus ikut orang aku nak pakai 1.3 dah, boleh ni 1.3. So macam mana boleh. Korang kena test setup yang ultralight yang telah dikasihkan, contoh 1.3, 2.4, 1.6. Kan banyak setup untuk ultralight tu. Korang kena perbagaikan lah untuk game korang. Ada orang tak suka setup halus sangat, ada orang tak suka setup yang kasar sangat. Okay, ultralight ni just ultralight kan, just setup yang untuk kita enjoy sebenarnya. So itulah pengalaman yang saya ada untuk main ultralight. Saya ni kalau main haruan ke toman ni, sembat memang kau-kau lah. Rod tadi pernah ultralight pernah patah tu, hampir patah saya sembat ikan haruan. Nasib baik tak patah lah. Itu untuk geng-geng yang baru nak cuba ultralight. So sebenarnya korang kena cuba dulu, tengok game dia macam ni, sesuai dengan korang, baru korang adjust korang punya setup tu sebenarnya. Okay, best guys main untuk main ultralight. Memang best. Memang saya dulu memang start 2018 memang fokus untuk ultralight lah. Banyak ni 2018, 2019, 2020. Lepas tu saya target ikan yang besar-besar sikit lah, sebab kawan-kawan saya semua dah dapat ikan besar. Lepas tu saya kena ejek. Tu sebab saya cari ikan besar sekarang ni. Okey. Itu adalah satu sikap dia. Okey, jadi bila korang kena ejek tu, kita kena masuk ke topik kita sekarang. Okey. Ya, aku tanya, topik kita ialah sikap pemancing yang dibenci. Okey, jadi aku nak tanya kau, Jan. Dalam banyak-banyak sikap pemancing yang dibenci tu, mana satu yang kau paling benci? Yang kau lah, yang paling benci tu kau bengang. Bengang lah bengang, salah satunya paling bengang sekali lah. Contohnya kalau ini yang paling bengang yang paling bengang. Okay. Mungkin korang juga pernah alami situasi macam ni. Contohnya macam kita pernah pergi Kinabalu macam mana? Kita pernah pergi Kinabalu. Ya. Kan kita mancing sebarau saiz kecil. Ya. Kan hari tu rasanya ada orang mengaren. Ya, betul. Rasanya ada orang mengaren. So, kita datang daripada jauh untuk mendapatkan view tu satu. Okey, lepas tu lepas view mestilah kita nak ikan kan. Tak kisahlah ikan apa pun. Dah lah ikan rare pula. Ikan tak ada. Ikan rare pula. Lepas tu ikan tak ada. Lepas tu ada geng-geng karen dah menuba, dah mengaren daripada belah-belah atas semua. So, ikan tak ada lah. So, salah satu lah yang saya paling tak suka yang karen ikan geng-geng karen. Ya, okey. Jadi bukan daripada dulu sampai sekarang pun masih lagi berleluasa. Geng karen, game bom ni semua patut kita macam mana lempang. Kalau dia 5-6 orang, kita seorang mati kita nampak.
Tak, ambil gambar dulu. Lepas tu dah dapat gambar, cari belakang. Ya kan, itu paling benci lah, merosakkan ekosistem satu, merosakkan kita punya ekosistem satu. Ya. Lepas tu itulah, ikan pun makin kurang. Lepas tu pula kalau kita pergi trekking dekat belah-belah dalam tu semua, bukan tak ada orang duduk kan dalam hutan tu kan. Geng-geng orang asli ke apa semua duduk dalam tu. Diorang pun mencari makan juga kat dalam tu. So bila geng-geng bandar ni pergi ke sana bawa karen apa semua, so jadi tak ada apa dah. Betul lah tu. Okey, aku tambah sikit lah. Bro Aiman kata, dia kata report je bro, confirm kena. Tak juga Aiman. Okey, sebab pengalaman aku je dekat Pahang lah. Aku pergi area mana dah lupa dah aku. Karak belah. Aku jumpa kawan aku kat sana lah. Kita orang pergi mancing sebarau kat situ tau. Jadi kita nampak ada orang kat situ karen ikan. Kita orang pun buat apa, kita pergi tengok, rupanya ketua kampung sendiri karen ikan. Oh, tu tahu. Okey. Jadi apa kita orang buat? Kita orang report dekat polis. Polis datang. Okey, dia buat kerja, dia rampas semua. Lepas aku balik, seminggu lepas tu, budak-budak sana bagi tahu apa? Polis tu ambil, polis pula karen. Polis pun karen? Ya. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Jadi benda ni ada terjadi tau. Jadi betul apa, kadang kita nak report pun, kalau authority tu sendiri pun tak buat perangai sama, kita pun pening lah. Tapi bukan semua orang macam tu, betul? Kadang-kadang bukan semua orang macam tu. Tapi benda ni sepatutnya boleh kontrol sebenarnya melalui education lah kan. Tapi itulah, ini antara sikap yang aku benci juga. Aku pernah pergi dengan kawan aku juga, bukan dengan kau je aku kena yang karen tu. Sebelum tu aku pergi dengan kawan aku hampir nak tumbuk dah orang yang karen tu. Kawan aku tahan. Jen, kau tunggu Jen. Iyalah, kita mancing, kita bengang. Ikan dapat, tapi kita bengang dengan apa yang kita nampak tu kan. Yalah. Tak patutlah benda tu. Betul. Karen ni sepatutnya apalah, tak boleh kan. Okey, kepada semua viewer, kalau korang ada luahan, korang rasa ada benda yang korang menyampah apa semua, korang share. Kita orang nak dengar juga, tapi kita akan cuba sebaik yang boleh untuk baca kan. Kalau tak terbaca tu minta maaf, ulang balik sebanyak yang boleh. Okey, Jal, aku nak sambung Jal. Okey, dalam banyak-banyak time kita mancing ni kan, kita selalu dengar macam-macam luahan pemancing lah. Melekat pula. Apa dia? Ulang balik, melekat dah tadi. Okay. Kita kalau mancing, kalau kita dalam dunia mancing ni, ada satu benda yang sentiasa orang bengang lah, iaitu pecah pot. Pecah pot. Okey? Bocor rahsia. Pecah pot. Lubuk tu kena rogol lah kita kata. Okey, lubuk tu kena tuba. Okey. Jadi apa pendapat engkau dengan jenis-jenis pemancing yang suka pecah pot ni? Salah satu ayat yang paling sesuai dia tak amanah lah. Satu dia tak amanah. Sebab kita ni sebenarnya nak dapat ikan sekarang ni dekat Malaysia ni, nak dapat ikan, nak dapat pot yang solid, susah tau. Ya, betul. Memang sangat-sangat susah. So kita kena merayu. Dah dapat, lepas tu kau bocorkan dekat kawan-kawan kau. Sebab memang banyak berlaku dah benda-benda macam tu sebenarnya. Ya, betul. Memang betul. Terlalu banyak. So sebenarnya benda ni patutnya tak berlaku. Okey, contohnya macam itulah contohnya, kalau kita pergi main pot sebarau lah. Paling banyak sebarau. Ada satu hari dululah. Tahun lepas tak silap, yang ada satu pot sebarau tu, dia kata dekat paip kecil je, sungai dia kecil je, lepas tu ada banyak sebarau tau naik. Dia macam sebarau nak bertelur. Lepas tu orang tahu pot tu, orang tahu pot tu, lepas tu orang tu pergi rogol ramai-ramai, pergi jaring lah apa semua. Lepas tu dah tak jadi apa dah pot tu. Ni kat mana, kat Melaka? Dekat tak tahulah, bukan kat Melaka. Kat Melaka mana ada sebarau. Apa tak ada? Sebarau dekat dam mana? Tak best lah sebarau dam. Dam ada satu pot lagi yang kita pergi dengan Latif tu. Itu ni Negeri Sembilan. Oh, itu masuk Negeri Sembilan dah? Itu dah masuk Negeri Sembilan. Oh, okey, continue. Okey, disebabkan pecah pot, banyak pemancing yang jadi tak amanah lah kita panggil. Betul? Ya, betul. Okey, lepas tu mulalah terjadi perbalahan. Dia orang duduk mengecam lah ni semua lah, betul? Jadi, antara sikap pemancing yang aku kurang gemar pun ni sebenarnya ialah kecam ni. Apa pendapat kau dengan pemancing yang suka kecam orang ni?
Aku sebenarnya macam ni lah. Aku dia kecaman-kecaman ni aku sebenarnya dah tak nak ambil pot langsung. Sebab apa, bila Okey. kita ambil pot, kita akan bersama-sama dengan grup tu. Tahu Ya, tak? betul. Sebab kalau dia dah kecam, dia dah mula start kecam, kalau kita tegur, dia takkan menerima apa teguran yang dia orang akan dapat lah sebenarnya. Rasa aku lah. Okey. Sebab geng-geng kecam ni kadang-kadang banyak yang geng-geng apa, dia apa, account hack, account fake Fake account. dia orang banyak macam tu tau. Kadang-kadang pun geng-geng kita juga dia buat geng dia saja nak panaskan line, nak jadi batu api salah satunya tak elok macam tu. So mengecam ni tengok dia kadang-kadang dia tak faham situasi. Salah satunya dia tak faham situasi. Contohnya tempat tu dia dah bocorkan rahsia. Itulah ni kes jadi macam kes yang sebelum ni sebelum apa ni yang Roy yang kes tapau release ni. Jadi isunya itulah isunya. Bila kita dah ada satu pot tu dia tapau sampai habis. Bila orang luar lepaskan ikan lain dekat situ, dia marah pula. So dia berjangkit-jangkit sebenarnya isu ni. Sebenarnya kalau aku isu kecam-mengecam ni memang aku tak berapa berminat sebenarnya untuk join. Lepas tu dia atas diri sendiri Cen. Ya, betul. Sebenarnya benda tu atas diri sendirilah. Tapi sikap ni makin menjadi-jadi tau. Betul tak betul? So Sikap- contohnya kalau aku yang bocorkan rahsia pot tu, so better aku sendiri kena minta maaf lah dengan owner pot. Okay, dia bukan owner pot yang macam pakcik yang bergaduh yang tebut tu. Tok Bangau. Yang itu teruk sangat. Itu pun salah satu sebab juga. Bukan Tok yang Bangau. tu. Aduh, yang tu pun macam mana dia boleh claim tu pun pecah kepala, sakit kepala Aku tengok. dia korek tu tau. Kau jangan main-main. Kau jangan. Tak ada sebenarnya. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni ada satu pot, dia pergi cari pot tu, dia mungkin dia pergi troker ke apa kan, Ya, dia betul. menggunakan dia penat kot pergi mencari pot tu semua, dah jumpa pot tu, lepas tu dia bawa kawan dia, lepas tu kawan dia pergi bawa lagi kawan-kawan dia join dia. Ya. Kita rasa macam apa? Sebenarnya bukan kita, yelah orang dah bawa kita kan, takkan kita nak jemput orang lain. Ya. So Depend atas nanti, tanggungjawab diri lah, sebab dia dah bagi apa ni kepercayaan dekat kita. So ya. atas kepercayaan tu lah kena jaga. Betul. Jadi daripada kecam ni sebenarnya dia akan buat satu lagi masalah sikap memancing yang dibenci tu. Ya, betul. Berpuak-puak. Berpuak-puak, betul. Okey, jadi Kadang-kadang yang kecam, pendapat kau? kadang-kadang Cik, kadang-kadang yang kecam ni tak mancing pun. Ya, mancing setahun sekali. Mancing setahun sekali. Kadang-kadang mancing pun tak ada. Lepas tu 2 biji tu tersepit celah pintu. Itu je sebenarnya. Ya, betul. Aku perasan jugalah, kebanyakan yang suka kecam mengecam dan suka yang hidup berpuak-puak ni, sebenarnya dia orang tak mancing pun. Dia orang setahun sekali mancing, cuma takut jenis spesies, takut bini punya kan. Dia orang memang tak ada tu. 2 biji tu sebenarnya tak ada. Satu dah hilang. Lato-lato tak ada. Lato-lato tu sebiji dah hilang. Sebab tu dia suka kecam, sebab tu dia suka peli. Hidup dia dekat media sosial ni dia nak perdi je macam dia bagus sangat. Biasanya spesies-spesies yang tak mancing ni memang macam tu. Aku perhati banyak jugalah. Okey. Aku pernah kena kecaman. Aku pernah mancing dekat satu spot ni kan, dekat area Melaka. Aku mancing dapat siakap tau kat situ. Okey. Aku mancing dapat siakap. Dapat siakap lah tu besar-besar. Sebelum ni aku mancing dapat siakap kecil-kecil ke tempat besar-besar tapak tangan tau. Kalau ada yang follower aku yang mancing aku bersama dengan aku, dia tahu kes ni. Aku mancing dapat dekat memang dah mancing lama, sebab kita orang memang tahu spot tu ada siakap, tapi memang ada dapat siakap yang besar-besar tapak tangan ni, kecil-kecil lah. Yang besar-besar ni kita orang tak tahu ada saiz besar. Lepas tu pula kita orang pergi hari tu berempat ke berlima orang kot. 5 orang member lah, Nazam, Komeng apa semua, Napi semua pergi. Mancing dapat besar-besar je, 2 kilo, 3 kilo besar-besar. Lepas tu aku post dekat dekat YouTube, dekat Facebook masa tu. Lepas aku sebut pula, boleh ke? Tak apa, dah tersebut. Kan aku share. Lepas tu aku kena kecaman. Yang kecam tu pun member aku juga, friend aku juga mancing. Apa salah kau direct ke aku? Jal, kau cakap lah, Jal, kau janganlah post ni Jal, nanti orang dapat tahu apa. Aku boleh padam balik lah apa yang benda yang aku post tu. Dia terus hentam dekat Facebook. Itu aku cakap dia tak gentleman. Yalah.
Betul lah. Dia jenis macam tu lah. Dia jenis kita dah nampak besar, dia jealous kita dapat besar-besar. Dia Ya. dapat kecil-kecil je. Itu memang normal. Banyak pemimpin macam tu. Lagi Melakau, Lahabau ni memang macam tu lah aku tengok. Itulah satu kecaman yang aku kena. Aku ingat lagi sampai sekarang. Aku pun ingat lagi kau ada cerita benda tu. Aku pernah tahu cerita tu. Yalah kan, benda tu kadang-kadang rasa bila fikir balik kan, geli hati pun ada. Memalukan tau. Sikap sebagai seorang pemancing macam tu memalukan betul tau. Dia sebenarnya atas rezeki. Sebab sebelum ni kita orang pergi tak pernah lagi dapat yang besar-besar. Tapi hari tu memang luck kita orang berlima. Lima orang tu semua dapat saiz yang besar-besar. Wah, Itu yang dia tak tahan tu. tak tahan member tu. Itulah sampai sekarang. Alhamdulillah settle lah. Tapi dengan cara dia tu tak bagus lah bagi aku. Sebab dia kenal aku kot. Kalau dia tak kenal aku tak apa je. Sebab dia kenal aku, dia ada nombor telefon aku, apa salah dia DM aku, Jal. Kata Jal, minta padam post yang kau apa tadi, takut orang tahu lah Jal. Aku boleh padam lah. Aku tak ada hal ni kalau dia PM aku, bagi tahu. Ini dia post kat Facebook, orang semua tahu. Tak boleh buat apa lah. Nasib lah. Nasib lah. Tanggung sendiri lah. Tanggung sendiri lah. Aku tahu siapa tu. Itu memang banyak isu punya orang. Okey. Betul. Benda tu itu betul macam kau cakap tadi. Sebenarnya benda tu individu punya persepsi. Ya, betul. Individu punya hati. Individu punya keputusan untuk bertindak secara bijak. Betul tak? Betul. Bila kurang bijak dia jadi macam tu lah. Dia mewujudkan kebencian sesama kita. Betul. So kalau kita dapat orang-orang yang macam ni je kan, kita bermula follow sama ni. Follow sama. Bila dah dapat orang yang macam ni, kita jauhkan lah. Ya, betul. Kita jauhkan je. Tak payah gaduh-gaduh pun. Gaduh-gaduh, kita jauhkan je. Betul. Okey. Bila kita cerita benda-benda macam ni kan, bergaduh sesama pemancing, pecah pot apa semua kan, kita tiba-tiba akan ada juga geng-geng yang ada satu perangai ni. Perangai apa tau? Suka pinjam barang tapi tak reti pulang. Ada. Okey, cerita. Aku cerita bagi pihak kawan aku lah. Nama dirahsiakan lah. Okey. Nama dirahsiakan. Kawan aku tu dia pemurah orang ni. Okey. Dia banyak. Okey. Dia banyak. So ada satu hari tu dia kenal lah dengan seorang kawan ni. Seorang kawan ni dia macam tak berduit sikit lah kan. Okey. So nak pergi mancing kadang-kadang road tak ada. So kawan aku ni bagi pinjam road. Kawan aku ni bagi pinjam road apa semua, reel apa semua dia pinjam. Okey, pinjam. Lepas tu sampai satu hari tu, dia ni kawan aku punya kawan tu yang tak ada bajet tu, dia pecah amanah tau. Dia macam pecah amanah lah. Dia macam menipu lah kawan aku ni. So barang tu dia tak pulang lagi tau. So kawan aku kata, macam mana barang aku ada kat dia tu. Tapi kawan aku ni dia baik hati sangat. Dia tak ada nak pergi push ke apa. Macam mana nak cakap dengan dia. Tak ada. Sampai satu tahap bila tanya balik selidik-selidik, rupanya set yang kawan aku yang tadi yang bagi pinjam tu dia dah jual. Aku dah agak dah. Kurang hasam. Kesian kawan aku yang tu. Itu memang spesifik tak betul lah. Itu adalah salah satu lah. Dia sebenarnya contoh kalau kita pergi mancing dengan kawan-kawan kan. Kadang-kadang kalau kawan-kawan minta, "Jal, ada SP ni ya tak Jal?" Kadang-kadang kita bagi je setakat SP sebab SP kan kita ada banyak kan. Betul. SP satu paket kan ada 5 6 kan. Kita setakat bagi 1 2. Tapi kalau kita bawa satu paket tu je ada 7, engkau dah ganapkan 3, wah banyak lemak kau. Kan tak boleh juga. So setakat benda-benda yang remeh tu lah, benda-benda bukan keperluan asas. Keperluan asas ni contoh macam road, reel kan. Macam plier ke, macam apa ni, grip ke, lift grip ke, kalau kita pinjam tu better kita pulangkan balik lah. Urgent. Contoh kalau macam aku pun, aku pernah juga pinjam reel yang kalau kau perasan aku ada buat satu video reel terjatuh dekat tasik Dam Talang. Itu Antares DC 2022 rasa aku. Itu aku pinjam kawan aku punya si Cepot punya. Itu kalau jatuh 2,000 lebih aku nak kena bayar. Dah jatuh dah, nasib baik dapat balik je. Aku dah fikir macam mana nak bayar ni. Macam mana dapat balik tu? Casting dapat? Aku casting. Aku masa tu nak aku nak masa tengah baling kot. Masa tengah baling aku terlepas. Terlepas road dengan reel dah jatuh dalam air, tapi tali dia tersangkut dekat member aku kat Amar, dekat Tekong, tali tersangkut. So tariklah tali tu sampai habis tali.
Nasib baik dia selamat. Alhamdulillah, kalau tak naik aku je. Dalam tu. Dan dalam. Dalam memang sampai habis tali lah kita orang tarik. Lepas tu aku besok tu aku servis reel dia. Lepas tu aku hantar tu, aku tak nak pinjam lah. Aku tak nak pinjam lah, dia mahal. Lebih mahal. Aku tak berani Kalau reel yang mahal ni aku fikir 2-3 kali lah aku nak pinjam. Sebab takut jadi yang benda-benda yang tak berlaku. Sebab kita ni bukannya ni sangat kan. Kita nak ganti on the spot pun bukannya ni kita ni berduit sangat. Kan betul. Banyak benda. So yang mana aku pakai, yang mana ada je lah. Habis kita betul lah. Okey, kita bercerita pasal apa barang pinjam ni, aku pun pernah terkena situasi ni. Okey, aku beli Daiwa Presso. Daiwa Presso kan susah nak dapat reel tu. Ya. Betul. Jadi bila aku dah beli, tapi aku tak pakai lagi tau. Kebetulan member aku datang. Dia cakap, Chun, lawa hari pinjam Chun. Sehari 2 hari lah, lepas tu aku bagi balik. Aku pun dengan murah hati, biasalah Kak Chen mah dikenali sebagai pemurah hati mah. Aku pun bagi. Aku bagi. Kau tahu lepas tu bila aku dapat, kau rasa? Agak aku bagi kau. Tahun? 4 tahun. 4 tahun baru dapat balik? Apa dah jadi reel tu? Aku punya geram, aku nak pakai reel tu sebab aku tak ada. Aku pergi cari dia. Pergi rumah dia. Masuk rumah dia. Aku masuk rumah dia macam gangster dah. Sebab bini dia tu aku yang kenalkan. Jadi aku dah kenal dengan bini dia, semua tu aku dah kenal lah. Aku pergi, aku masuk rumah dia. Aku masuk bilik dia. Aku tak tahu boleh tergerak hati. Masuk bilik dia, aku pandang. Tiba-tiba aku ternampak satu box makeup tau. Okay, box makeup tu, tapi aku rasa macam pelik je box makeup tu dekat situ. Jadi aku buat apa? Aku pergi buka. Ngam-ngam memang dalam tu. Oh, ada dalam tu. Okey, keadaan okey. Lah, nasib baik okey, Jal. Nasib baik okey. Dia sorok rupanya. Bini dia cakap apa? Dia tahu abang datang, dia sorok bang. Cepat-cepat dia sorok, dia kata itu. Dia sorok dalam box makeup. Dan dia ingat aku tak boleh tahu. Itu lagi kejam. Iya. 4 tahun dah. Lama 4 tahun. Tahu, nasib baik reel tu dalam kondisi yang elok dan nasib baik reel tu ada lagi. Kalau tak ada lagi memang aku bakar rumah dia kau kan. Itu memang susah nak dapat dah sekarang. Ya. Memang tak ada dah kata tu. Kalau ada NOS 2000 ke atas, 2008, 2000 setengah. Dulu harga 400 lebih, 500 lebih je. Betul. Punca dia kan Chen lah. Okey, kita bercerita pasal reel-reel mahal ni, okey? Kita bercerita pasal antara DC, kita bercerita pasal Daiwa Presso. Tiba-tiba tadi Muhammad Fauzi yang cakap, oh geng-geng Shimano semua sombong dengan orang yang pakai reel murah ni. Okey, kita ada satu grup pemancing ni tau. Kita tak mahu tuduh grup Shimano. Dia itu tadi statement dia lah, okey? Apa yang aku cuba cakap bila kita ada sesetengah pemancing ni yang suka pakai barang branded. Dan dia cukup angkuh dengan, sebab barang dia mahal tau, dia cukup angkuh. Jadi apa pendapat engkau dengan pemancing, sikap pemancing yang macam ni? Bagi aku ini adalah satu sikap yang dibenci juga. Sebab apa? Dia menganggap diri dia pakai barang-barang mahal, dia hebat. Apa pendapat kau? Pendapat aku rasa tak best lah. Sebab memang tak elok lah perangai macam tu kan. Sebab apa, kita pemancing ni kan Chen, kita pemancing ni dia bersatu hati tau sebenarnya. Contohlah kalau kau pergi memancing, kau nampak orang memancing, orang tu tengah mancing, kalau kau tegur, bang ada, selalu kita akan cakap macam tu, bang ada hasil bang? Tak ada lah bang. Selalu kita akan tanya macam tu tak? Ya, betul. Sebab itulah aku cakap ni pemancing ni dia bersatu hati. Kalau setakat kau nak action menggunakan barang Shimano, okey, contoh barang yang mahal lah, bukan Shimano je lah kan. Ada barang Daiwa pun ada yang mahal semua kan. So aku macam ni lah, aku pernah ada alami situasi macam ni lah. Okey, ada satu trip tu. Aku paling mahal reel aku pakai Corrado DC masa tu. Corrado DC. Okey, aku join trip, ada trip ni lah, satu grup ni. Grup baru lah, aku baru jumpa grup ni. Tapi grup ni memang tak adalah macam belagak ke apa, tak ada. Dia tak ada macam belagak ke apa sebab guna, tak ada. Okey, aku cerita dia macam ni. Okey, grup tu memang pakai barang-barang Shimano. Road Shimano, reel Shimano, memang branded lah. Sebab apa? Barang Shimano ni kalau yang mahal ni confirm murah-murah punya. Kalau nak kas senang, tak penat apa semua, betul tak? Betul. Aku masa tu pakai Corrado DC, aku pakai Road Kuying, tak silap aku.
Going tournament rate. Aku pakai berat rot tu. Dia orang tengah set up barang untuk trip besok ni. Dia orang tengah set up barang. Aku tengok road dia orang, ush, mahal dia. Aku tak berani set up. Aku set up atas boot. Aku tak berani buka. Jadi segan. Tapi dia orang punya best saya cakap, "Weh, Jal, kau ada," dia tanya, "Jal, kau ada reel?" "Tak ada." "Kau nah, pinjam lah. Aku punya ni ada lebih satu." Dia orang tak sombong tau. So sehingga sekarang ni aku tak jumpa lagi lah grup-grup yang apa, bukan grup mungkin personally kalau orang tu pakai setup yang mahal, dia belagak, belum lagi lah jumpa. Mungkin kau ada pengalaman jumpa? Okay, aku ada pengalaman. Okay, salah ni bro Insan ni ada cakap, biarlah dia orang pakai barang branded, duit dia orang sendiri. Ya betul bro Insan. Kita sebenarnya bukan petikaikan dia orang pakai barang branded tu. Bukan pasal duit ke apa, bukan. Kita bercerita pasal kesombongan dia sebab pakai barang brand tu. Dia memperkotak-katikkan orang yang tak pakai barang apa tu. Kita bukan spesifik pada mana brand. Kita cuma bagi contoh je. Macam saya sendiri pun ada Shimano, saya ada Daiwa, saya ada macam-macam brand dalam list, walaupun saya buat brand sendiri, tapi saya tetap ada semua brand-brand ni. Sebab apa? Saya beli atas sebab saya suka. Itu je. Okay. Jadi macam kau cakap tadi jalan pasal orang kata apa, aku pernah terjumpa dengan individu macam tu lah. Dia bukan grup, dia individu. Okay. Memang barang dia mahal, beribu-ribu harga barang dia, macam-macam brand dia pakai. Tapi dia punya sombong tu memang tak boleh tolak ansur lah. Dia macam memperkotak-katikkan. Aku pakai spinning kan, reel spinning, main UL, aku kan spinning je kan. Jadi dia memperkotak-katikkan orang, apa ni bawa macam pakai spinning tu, apa tak ada kualiti punya orang macam tu. Aku pernah kena depan orang. Masa tu kita orang kat rantau tau. Ada gathering dalam 30-40 orang. Dalam 30-40 orang tu dia malukan aku kat situ. Jadi aku buat apa? Aku cakap, "Oh ya ke bang? Jadi abang pakai setup mahal ni memang abang hebat lah." "Ya, aku hebat. Semua orang tahu aku boleh cast jauh-jauh." Dia memang sombong sampai macam tu je. Dia punya angkuh tu. Okay? Jadi aku cakap, "Oh ya ke abang boleh jauh?" Wow. Jadi abang boleh cast berapa jauh tu? Dia pun ambil rod dia. Jauh lah bang. Lepas tu aku tengok member aku, "Kau bawa jig kan? Bagi aku pinjam jap." Bagi jig, aku zaz je. Aku pakai zaz je. Potong dia. Macam mana saya boleh balik lagi jauh bang? "Oh tak, tadi saya main-main je." Dia kata, "Belum full lagi." "Oh ya ke? Okey, abang cast lah sebanyak yang boleh. Apa saya nak tengok berapa jauh abang boleh balik." Dia pun boleh kononnya jauh lah tu. Aku ambil UL tu, zaz, potong dia lagi. Jadi bang, saya nak tanya, dekat mana abang hebat? Kawan-kawan abang buta kot, ataupun kawan-kawan abang menyampah kot nak layan perangai abang yang sikap macam tu. Sebab tu dia kata abang hebat kot. Tapi realitinya sekarang 30 orang, 40 orang dah nampak dah. Abang malukan saya tadi, sekarang abang sendiri malu. Aku cakap yang tu dengan dia lah. Lepas tu budak-budak lain bercerita, "Kau bercakap dengan salah orang lah, bab-bab macam tu lah." Tapi aku pernah jumpa spesies macam ni. Sebab apa? Spesies macam ni biasanya dia cukup angkuh dengan setup dia. Dia anggap dia pakai barang branded tu dia jadi otai lah. Dia jadi orang hebat. Dia beli kehebatan dengan barang mahal. Mancing setahun sekali je. Jadi biasanya mancing setahun sekali je. Jadi kita bukan mempertikaikan dia punya barang mahal tu. Sebenarnya sikap dia dekat itu yang dibenci tu. Attitude dia sebenarnya benda ni. Barang mahal, barang murah itu anggota pilihan masing-masing. Betul tak? Kita poket tebal boleh beli mahal. Poket tak tebal belilah ikut kemampuan. Betul? Jadi bila cerita pasal kehebatan ni kan, kita akan jumpa juga tau pemancing-pemancing yang jenis yang mancing mesti nak dapat ikan. Kalau dia tak dapat ikan, dia akan mengamuk. Dia rasa macam tak puas hati. "Apalah ni, aku bayar banyak tu, aku ni kau." Dia komplain macam-macam. Kau pernah jumpa tak pemancing macam ni? Bukan pernah jumpa, aku sendiri pun pernah alami benda macam tu. Kau sendiri pun mengamuk? Pernah sekali. Pernah lah juga. Contohnya dulu aku mancing kolam tau. Okay. Mancing kolam ni dia berbayar, kolam kan berbayar. Ya. Orang target, orang cakap dulu dan sekarang pun orang masih cakap, orang kalau mancing kolam ni confirm dapat, betul tak? Dia tak mancing, dia mana tahu dapat ke tidak dapat. Ya, betul. 4 jam macam mana? 4 jam contohnya. 4 jam kau bayar RM70 nak dekat 100. Kau balik tangan kosong. Kau dah bayar 100 ni tapi kau balik tangan kosong. Apa perasaan kau? Memang tak kau mengamuk kat situ. Aku cakap ikan apa kan. Lepas tu itulah puncanya kau akan stop tau benda-benda macam tu.
Lepas tu aku stop benda macam tu. Sebab dia kadang-kadang dia terlalu kejam bagi aku. Dia terlalu kejam. Contohnya kan, kau dah biasa kadang-kadang dah biasa dapat seekor. Contohnya kalau kau pergi kurang-kurang paling seekor kau boleh bawa balik. Ni kalau dah 3-4 kali kau pergi tak ada hasil, dah 500-600 habis kat situ je, apa nak jadi? Betul Kan? betul, So betul. salah satu aku pernah alami lah situasi macam tu. Rasa macam betul-betul geram lah kan. Padahal ikan ada, ikan orang lain makan pula, ikan aku dia tak makan. Umpan aku dia tak makan. So rasa macam ada tu mungkinlah rezeki masing-masing kan. Sebab kita masa tu dah agak muda. Saya tu muda lagi. Saya tu muda lagi main kolam. Sekarang dah stop main kolam, best lah. Kau tak minta refund kan? Nak minta refund macam mana? Habis bangla terketuk aku nanti. Ada tekong. Ada tekong kena tau minta refund. Ada tekong bawa orang kena tau minta refund. Kadang-kadang tekong disalahkan. Dia ada seorang Man cakap ni, dia kata tekong lala, tekong cakap tak payah bayar, tekong belanja. Pernah kena benda ni? Ada tekong pernah terkena benda-benda macam ni? Itulah, itu masalah tekong tu. Yang ni pun sebenarnya banyak masalah. Ya. Isu benci ni. Betul, tapi sebenarnya ada tekong bagus. Okey, ini kita daripada sini kita dah boleh kaitkan dengan tekong. Ada tekong yang bagus, ada tekong yang sebenarnya memang tak nak bawa pot. Aku pernah terkena juga benda-benda ni. Tekong tak nak bawa pot. Maksudnya dia bawa kroni dia saja untuk pergi pot, atau dia pergi sendiri untuk tuai ikan dekat situ. Aku pernah kena dengan tekong-tekong macam ni. Tapi lalas aku cuma diam aku tak banyak cakap aku just walk away dan aku tak pernah promote dia lagi dah. Sebab apa? Dulu aku banyak promote dia banyak dapat dapat customer daripada side aku kan. Tapi disebabkan dia ada sikap tu, aku terus Jadi kau pernah kena tak dengan tekong yang macam tu punya perangai? Sekarang ni tak ada kot. Sekarang ni kalau kau tahu, aku memang suka rajin pergi ke Kedah, ke Tasik Gubeng, ke Tasik Pedu, Sungai Kedah pun aku bawa pergi sekali. Memang aku suka pergi belah-belah sana sebab tekong-tekong dia best lah bagi aku. Lagi satu, tekong-tekong dia usaha keras. Walaupun tak dapat, aku beberapa kali dah kumpau sana. Tasik Pedu dah beberapa kali dah kumpau. Tapi aku tak rasa macam tak ada apa kot. Sebab biasalah normal tak ada rezeki kan. Sebab tengok usaha tekong tu dah mencapai tahap yang paling maksimal. Dah cari ikan betul-betul, memang betul-betul tak ada rezeki kita pada hari tu. So redha je lah. Ya betul. Tak ada kan. Itu kalau macam aku malas nak fikir banyak Kalau dah tak ada tu memang sebab kita kita dah berumur kan. Kalau budak-budak yang baru ni, yang baru-baru naik ni, mesti rasa tekong ni tak best lah. Bawa tak ada ikan, tempat tak ada ikan. Selalu yang nak marah-marah ni geng-geng muda rasa aku. Tapi geng-geng muda jangan marah aku pula. Tak, bukan semua, segelintir. Ya betul. Segelintir je, bukan semua aku cakap. Bagi aku yang lain orang lain cara. Ya, bagi aku yang aku tengok lah kan, kebanyakan jenis yang takut tak dapat ikan ni, ada jenis yang pergi mancing setahun sekali lah. Ya betul. Biasanya, sebab apa aku tengok kalau budak-budak yang biasa pun, walaupun generasi baru pun, aku banyak jumpa budak-budak dia tak kisah pun dia tak dapat ikan, dia akan cari ilmu, berusaha cari ilmu macam mana kan. Yang aku nampak ni jenis yang jarang-jarang pergi mancing. Jadi dia keluar duit tu dia rasa macam aku kena juga dapat ikan macam tu lah. Kan. Jadi aku rasa ni lebih macam kita cakap ini sikap pemancing yang dibenci. Betul. Antara sikap-sikap yang tak suka, tekong pun tak suka, kita pun tak suka dengan tekong yang berperangai macam tu juga. Betul. Tekong lagi tak suka. Tekong kalau dia tengok dia punya customer tekong. Kalau dia tengok dia punya customer ni, lain macam ni nak menengking je, nak ni apa ke? Sebab tu dia bawa pot yang tak ada ikan. Baru dia tahu. Banyak mulut sangat kadang-kadang kan. Itu cara tekong ajar lah sebenarnya. Sebab apa? Tekong ni yang aku jumpa lah sebelum ni kan, yang aku pergi naik. Kebanyakan tekong ni semua the best lah. Sebab tekong ni mengajar kita cara. Dia banyak mengajar lah. Ilmu banyak dicurahkan daripada tekong-tekong kalau kau pergi travel dekat negeri lain. Sebab dia tak sama. Contohnya kalau kat Melaka saja, ada satu tekong Melaka saja. Kalau dah main kat Melaka, dia tak sama dengan tekong belah Kedah. Cara ikan dia memakan berbeza. Kadang-kadang ikan nak makan ni, kadang-kadang ikan nak makan tu. Tekong ni banyak. Kalau dapat memang rezeki aku lah dapat tekong yang best selama ni. Alhamdulillah, masa ni tekong tak ada masalah. Tekong tak ada masalah. Dapat tu aku tak ada hal. Okey, betul. Alhamdulillah biar dapat tekong-tekong yang bagus ni kan. Okey.
Bila kita cerita pasal tekong, kita cerita pasal pemancing dengan yang jenis yang beli barang-barang mahal ni, kita akan jumpa juga satu lagi jenis pemancing, iaitu pemancing yang suka sangat nak jadi retis. Kononnya dia artis lah. Okay? Kau ada tak dalam kelompok kawan kau ni yang berlagak artis ni? Aku artis. Dalam kelompok kawan kau yang suka jadi artis ni, Dalam kelompok kawan aku artis siapa Tak ada yang lah. suka jadi artis, suka berlagak jadi artis, Tak ada kot. tak ada? Tak ada. Aku pernah jumpa. Yang macam mana tu? Dia berlagak jadi artis macam mana? Dia macam ni. Okay, ni salah satu contoh lah kan. Aku pernah tengok satu statement daripada seorang YouTuber ni lah. Okay, dia main follower tak sampai 1000 pun, 1000 lebih je kot, macam tu lah, 1000 lebih. Lepas tu dia cakap, oi, aku pergi sini tadi tau. Oh, dia orang boleh tak kenal aku YouTuber famous kot. Ayat dia keluar macam tu. Wow, betul. Siapa yang cakap tu? Dia pelampang kepala dia. Aku malah nak cakap siapa. Sebab apa? Kau ada dalam grup tu. Jauh ke? Jadi, bila jumpa orang macam ni, kadang-kadang aku rasa macam pelik lah. Sebab apa? Adakah kau buat channel YouTube tu, channel YT tu untuk tujuan kau nak jadi artis? Adakah tujuan kau buat channel tu untuk cari income ke, atau kau sekadar untuk seronok-seronok? Betul tak betul? Jadi bila kita ada satu sikap pemancing yang nak jadi artis sangat ni, bagi aku satu benda yang tak baik lah. Jadi aku bercerita pasal yang ni, aku sebenarnya nak kaitkan dengan kau. Engkau pernah jadi YouTuber. Okay? Jadi apa sebenarnya motif kau untuk jadi seorang YouTuber? Apa sebenarnya? Sebab apa kau jadi YouTuber? Aku jadi YouTuber sebab aku nak share apa yang aku dapat kepada follower subscriber aku. Itu satu. Okay. Aku stop sebab apa? Sebab aku tak mampu nak bagikan dia orang. Bukan aku tak mampu nak macam mana. Sebab aku dah memang macam dah terlalu susah nak. Sekarang ni memang tak ada masa sikit nak ngedit ni. Memang tak ada masa. So sebab tu aku stop. Bukan stop habis lah. Akaun tu masih aktif lagi. Okay. Aku bermula daripada ni lah. Dulu aku pernah komplot dengan Jambang, pernah komplot dengan Chai. First komplot aku masa 2018 aku. Sebelum aku join YouTuber lah. Okay. Aku 2018 aku pergi ke Penang, pergi Pulau Rimau. Aku daripada Melaka naik bas. Lepas tu Chai ambil aku dekat Penang. Lepas tu tidur rumah Jambang. Masa tu Jambang tak kahwin lagi. Tidur bersama-sama dengan Jambang masa tu. Tidur tak peluk lah dengan Jambang. Aku ingat sampai sekarang. Okay. Besok tu pergi mancing dekat Pulau Rimau, aku kumpau. Pergi mancing kat Pulau Rimau, kumpau. Malam tu aku balik terus ke Melaka. Lepas tu aku tengok dia orang, aku sebenarnya nak belajar sesuatu sebenarnya. Sebelum aku join buat YouTuber, aku nak belajar sesuatu, macam mana dia orang setting, macam mana cara dia orang waktu bila dia orang merakam, macam mana cara dia orang bercakap dekat menggunakan kamera. Itu sebenarnya aku nak belajar. Lepas tu aku balik Melaka, aku belilah satu kamera. Aku beli satu kamera, saja-saja test lah nak rekod. Lepas tu mancing dekat belakang ni kat sawah, dapat pula haruan. Lepas tu momen bila kita tengok balik video yang kita dapat ikan haruan tu, jadi best tau sebenarnya. Itu momen paling best. Sebab apa? Sebab kau boleh tengok berulang-ulang kali. Lepas tu kau boleh tengok kesalahan kau, apa benda yang perlu kau adjust, apa benda semua kau dapat kat situ. Lepas tu pula yang suruh aku buat YouTube ni adalah itulah. Ada kawan aku lah. Ada kawan aku, siapa? Lepas dia kata, kau ada kamera. Kawan aku kau ada kamera kan? Kenapa kau tak nak buat YouTube? Kau beli kamera untuk apa? Betul tak? Lepas tu betul juga kan? Apa salah? Buat je lah. Aku dapat first payment kot YouTube. First payment, lepas tu second payment, lepas tu aku dah mula slow sebab aku tak mampu nak buat konten lagi lah buat masa sekarang ni. Sebab tu sekarang ni aku banyak share dekat Facebook, dekat FB. Sama juga dua-dua kan sebut. Aku sebab apa kat FB dia tak payah nak ngedit panjang-panjang. Kita ambil part yang pendek-pendek tu je, kita pun dah settle. Rumah biru. Rumah biru. Okay. Aku sebenarnya bukan kejar populariti, sebenarnya tak adalah kejar sangat populariti tu. Dia niat tu ada sebenarnya sikit untuk kejar populariti, tapi tak ada macam nak sampai macam dia orang ni kan, yang Chai ke Blue ke, tak adalah sampai macam tu. Sebab dia orang dah memang kat atas kan. So
sebenarnya nak share apa yang kita guna. Contohnya macam benda ni bermanfaat. Contohnya kalau aku pun nak pergi ke Tasik Gobe, nak pergi ke Sungai Kedah. Contohnya minggu depan aku nak pergi ke Sungai Kedah. Aku pertama kali akan tengok dekat YouTube, dekat YT. Aku akan tengok dekat YT, aku tengok komen Sungai Kedah. Lepas tu aku video ramai-ramai lah yang buat YouTuber akan buat keluarlah banyak-banyak video kan. Lepas tu aku akan klik. Lepas tu aku akan tengok setup apa yang diorang pakai. Sebab tu dekat video aku pun, video dekat diorang pun, diorang akan tulis setup apa dia pakai, tali apa dia pakai, rod apa dia pakai. Sebenarnya benda tu sangat-sangat membantu tau. Sangat-sangat membantu. Bukan dari peringkat bawahan, dari peringkat atas yang macam aku dah 40 ni pun aku masih gunakan, aku masih tengok benda yang diorang tulis tu. Sebab tu ilmu tau sebenarnya. Kita nak pergi tempat orang, kita tak tahu setup apa nak pakai. So salah satu yang aku buat itulah, cari video yang dekat Sungai Kedah, tengoklah video macam-macam video dia. Lepas tu tengok setup apa dia orang pakai, macam mana dia orang layan ikan tu, gewang apa yang dia pakai. Sebab semua tu ilmu. Sebab sebelum aku memang dah macam tu. Sebelum nak pergi trip, memang aku akan study dulu gewang apa, rod apa semua. Macam tu lah. Tapi sekarang ni masih lagi aku guna juga. Aku memang habit lah macam tu. Aku akan tengok video kawan-kawan ni, aku akan tengok. So aku stop buat sementara YT memang aku stop buat sementara je. Bukan tak nak buat comeback. InsyaAllah akan buat comeback. MU pun buat comeback. Takkan aku tak buat comeback kan. InsyaAllah akan ada comeback nanti. Okay. Sebelum kita continue dengan sikap pemancing yang dibenci ni, okay, kita ni ada 47 mata memandang. Jangan lupa tap screen sentiasa. Jangan berhenti tap screen, okay? Dalam waktu yang sama, jangan lupa repost, jangan lupa share dekat rumah biru, rumah hijau, rumah mana-mana rumah saja. Okay, kita akan continue untuk panaskan balik ni. Sekarang kita nak panas ni. Okay, untuk yang nak kita nak panaskan live kita ni. Jadi kepada yang ada luahan, jangan lupa komen. Kita nak tahu juga apa korang punya luahan yang ada tentang sikap pemancing yang dia benci. Aku agak pasti korang banyak pernah lalu. Mesti ada pengalaman-pengalaman yang sama dengan macam kita orang ni. Mungkin ada yang lagi teruk. Okay? Jadi kasih komen. Komen supaya kita dapat tahu. Kita dapat masuk sekali untuk dengar dan memberi pandangan. Aspek paling penting untuk sharing tu apa? Aspek paling penting untuk sharing tu apa? Korang faham? Game mancing ramai select sekarang. Kroni banyak. Okay, Papa Zal Fishing cakap. Okay, betul. Sebenarnya antara sikap yang dibenci juga sebenarnya bila kita mula select. Kita mula ada kroni. Yang kroni ni sebenarnya terjadi bila kita ada grup. Jadi, engkau pernah jumpa tak, Jal? Pemancing-pemancing select, pemancing yang kroni ni? Ada. Sampai sekarang ada. Pergi mancing tak ajak aku. Pergi mana? Pergi mancing tak ajak aku. Kau pun tak ajak aku. Dia tak ajak aku, dia marah aku. Dia marah aku pula. Kenapa macam tu kan? Banyak. Tapi ni kawan-kawan lah. Kawan-kawan tak ada hal, tak ada apa. Yang kroni-kroni ni ada kot. Banyak lah. Dalam grup WhatsApp pun ada yang kroni-kroni. Ya, betul. Grup WhatsApp ni paling banyak lah grup kroni sebenarnya. Sebab kadang-kadang aku malas nak join grup-grup WhatsApp ni. Sebab apa? Sebab yelah tak best. Sebab dah terlalu ramai tau. Contohnya dalam tu ada 100 orang. Kau nak handle 100 orang tu macam mana? Bukannya semua. Jadi so aku kalau ada dalam grup tu pun aku hanya just memandang je lah. Memandang je. Sebab tu aku tak suka grup-grup WhatsApp. Sebab aku tak minat nak duduk grup WhatsApp. Dia sebenarnya dia select ni, kalau tanya aku, kita kena select. Tapi bergantung pada situasi. Contohnya, kita select nak berkawan dengan siapa. Kalau kita ada pot yang kita nak jaga tu, sebenarnya kita kena select kawan. Betul. Kita kena jadi kroni bila kita nak mewujudkan sesuatu benda dekat industri mancing kita untuk nak jayakan sesuatu. Kita kena ada kroni kita. Kalau tak, kita nak execute tak boleh. Kita tak ada community. Betul tak? Tapi untuk jadi buat select dengan kroni ni, sebenarnya kita buat benda yang positif, bukan buat benda yang tak positif. Contohnya, bila ada kroni pergi duduk kecam orang, bila ada kroni pergi kutuk-kutuk orang, dan itu bukan kroni yang kita nak. Ya, betul. Betul. Okey, bercerita pasal kroni, bercerita pasal grup, bercerita pasal
macam-macam topik yang kita apa tadi lah. Okay. Salah satu komen yang saya dapat daripada si Rash, dia kata, bila ada ikan aktif je, ramai kawan datang cari dia kata itu normal. Sebenarnya itu normal. Orang nak tahu lah. spot. Orang tanah memang kena hadapi benda-benda macam tu. Ya, memang kena hadapi benda-benda macam tu. Betul tu. Tuan tanah kena hadapi benda-benda macam tu. Okey, engkau pernah jumpa tak, Jal? Pemancing yang suka berjemput ni. Dia tak reti nak datang. Dia macam mana pun nak macam mana tahu. Dia nak dijemput. Kau pernah jumpa tak pemancing ni? Mancing pergi ambil kat rumah dia. Ya. Bukan sekali, ambil kat rumah dia. Sentiasa. Oh, itu lempang lah muka dia. On. Aku pernah jumpa, Jal. Setiap kali pergi mancing, keras, Lalas kata aku buat apa? Aku malas. Aku cakap, bang, abang jalan sendiri lah bang. Tak payah lagi lah. Kalau nak abang datang rumah saya. Sebab apa? Saya kena pergi ambil abang, saya kena patah balik pergi ke sana. Jadi kalau nak abang datang lah. Tapi memang ada jenis pemancing macam ni. Memang ada yang suka. Dia ada juga macam tu. Dia ada juga macam tu. Macam kawan saya yang saya cakap tadi tu lah. Dia tu okey, cuma dia tu takut bini. Kita kena ambil dia, kita terpaksa lah ambil dia, kita kena hantar dia balik itu semua. Itu semua kita kena terima lah. Daun. Sebab dia takut. Sebab maha guru dia lagi kuat. Itu. Aku dah agak kau mesti cakap daun je. Itu tak boleh bincang tapi on biasa, on boleh. Dia nak bagi mancing semua dia payung bagus. On memang best orang dia. Cuma dia minat mancing. Dia memang minat mancing. Tapi itulah kita kena ikut flow dia. Ya. Kena ambil dia, kena hantar dia balik, pukul berapa nak kena balik dia semua kita kena ikut. Mengalahkan perempuan ni. Aduh. Okey, kita ni kata apa? Dalam banyak aku dalam bila kita pergi mancing ada satu benda yang aku betul-betul satu benda yang aku rasa macam cukup sensitif, iaitu kebersihan. Jadi bila kita pergi mancing ni, kita akan jumpa pemancing-pemancing yang betul. Aku memang benci perangai ni iaitu buang sampah merata-rata. Engkau suka tak pemancing yang macam ni je? Kau jadi tak pemancing macam tu? Kau terus terang je. Okey, macam ni Benda ni sebenarnya aku pun buat sebenarnya. Okey. Aku pun buat, bukan hanya aku rasa ramai kat luar sana buat. Okey. Dia bukan melibatkan sampah yang besar-besar, dia satu sampah je, iaitu contohnya putung rokok. Salah satunya adalah putung rokok. Aku tak boleh nak ni lah, mungkin aku kena perbaiki diri aku lah balik. Supaya nak buang putung rokok tu dalam, aku kena beli satu bekas, buang putung rokok tu dalam bekas bila voting nanti. Itulah salah satu habit. Aku rasa mungkin kat luar sana pun ramai juga yang macam aku. So bagi pihak yang perokok-perokok tegar ni, yang kami meminta maaf kepada anda semua yang tak merokok. Okey, kami akan perbaiki diri kami sebaik yang boleh, insya-Allah. Saya melakukan perkara tersebut, saya juga buang sampah. Kalau sampah besar-besar, contohnya kalau sampah besar-besar, kalau bekas minuman ke, air kotak ke, bekas makanan ke apa, janganlah kau buang dalam tasik ke apa ke. Just selalu kita orang kalau boating, makan, biar bersepah. Selalu kalau orang tengok kalau boating ni bersepah dalam bot tu dengan sampah apa semua. Sebab apa? Takkanlah kita nak buang dalam tasik, betul tak? Ya, betul. So biar dalam bot, kita akan cuci balik bot dan sampah kita akan buang dalam sampah. Selalu kalau sampah yang besar-besar lah. Tapi bab rokok ni, buang putung rokok ni sudah memang siapa-siapa perokok pun yang merokok atas bot, dia akan buat macam tu. Termasuklah yang bercakap ni. Saya mewakili perokok-perokok di luar sana, jangan risau. Saya hari ini defend korang semua. Saya akan meminta maaf kepada yang tak merokok. InsyaAllah kami akan memperbaiki diri kami, InsyaAllah di masa-masa akan datang. Okey, sebenarnya kena prepare satu box je, settle buat. Prepare satu box je. Memang aku sengaja buat topik ni sebab aku tahu especially perokok memang suka sangat buang sampah merata-rata. Kita cerita pasal buang sampah ni, aku boleh bawa dia ke arah kita kata Sungai Kedah. Kalau kita tengok Sungai Kedah tu kotor. Okey, kotor, teruk. Memang port tu best dengan ikan apa semua, betul. Dia punya view pun cantik. Tapi sungai dia kotor dengan macam-macam sampah. Bukan sahaja yang membuangnya
penduduk-penduduk sana tau. Tetapi aku pernah nampak tekong sendiri pun buang sampah. Jadi engkau pergi mancing kat situ Jal, kau pernah nampak tak situasi tekong sendiri buang sampah dekat air? Oh, aku tak pernah kot. Tak pernah. Aku selalu kalau pergi Sungai Kedah, aku naik dengan tekong mat je. Tekong mat tak pernah buang sampah dekat Sungai Kedah tu. Mantap. Nah, kalau tekong mat buang sampah tu, aku tendang dia dalam Sungai Kedah tu. Tapi tak pernah tekong-tekong yang aku naik, tekong mat, tekong apa ni, kalui, tak pernah. Geng-geng mat tak pernah aku yang buang sampah. Okey, mantap. Dia sebenarnya Sungai Kedah ramai tekong Cun. Ada ya, yang betul, tekong ramai tekong, betul. Aku tak kenal tekong tu. Jadi yang aku nampak masa tu, aku nampak lah tekong tu Zaz, dia buang sampah kan. Lepas dia minum air tu Zaz dia buang. Dia beli air kat restoran tepi tu, ikat dengan plastik, habis Zaz dalam air. Jadi benda-benda tu, sikap tu sebenarnya kena ubah lah sebagai seorang tekong ni. Betul. Okey, Zulhilmi duk cakap baru-baru ni Toman Sungai Kedah tournament Sungai Kedah ada angler jumpa peti air dengan kepala babi katanya. Itu memang tak boleh ni. Sebab apa? Sebab Sungai Kedah tu, sepanjang-panjang sungai tu memang ada rumah orang awam belakang sungai. So aku memang pernah nampak orang belakang rumah tu pun dia buang memang sampah kat situ je. Ya, betul. Tak tahulah kita nak cakap pun macam mana. Kadang-kadang kerajaan negeri pun dah cakap kan. Ya. Tapi dia tu semua atas diri sendiri sebenarnya. Tu yang aku cakap. Semua atas diri sendiri. Ya, betul. Kadang-kadang kita pun mungkin ada juga melakukan benda yang sama. Kadang-kadang kan kita nak buang sampah, nak pergi buang kat depan, malah jauh. Benda sampah kat belakang rumah. Intai kat belakang rumah, buat tak ada, agak-agak lempar je. Betul. Aku dah nampak benda tu. Dia sama. Kan, dia memang apa-apa pun memang kena diri sendiri lah. Kalau tanggungjawab tu ada dekat diri kita sendiri, insyaAllah benda tu takkan berlaku. Contohnya macam dekat JUS sekarang ni. Kat JUS, sebab tu dia pagar. Ya, sebab orang buang sampah. Sebab orang buang sampah. Salah satunya orang memancing, yang buang sampah tu pemancing. Ya, bukan betul. orang kampung. Pemancing tu sendiri yang buang sampah. Sebab apa JUS ni tadahan air dia untuk makan dan minum, bukan untuk tanaman. Ya. So dia kena jaga daripada air tu tercemar, tu yang dia buat pagar. Ya, Sekarang betul. dengan macam pun memang tak boleh mancing rasanya. Kalau boating memang tak boleh, memang kena compound. Ya, betul. So salah satu sebabnya lah attitude kita ni sebenarnya. Sebab yelah, buang sampah kadang-kadang kita tapau makan daripada luar, lepas makan lepas tu buang je kat situ, longgokkan kat situ. Ya, Lepas betul. tu bila air dah naik, sampah tu dia ni lah, Ya. dia apa ni, boleh menyebabkan sampah-sampah tu plastik nak lupus dia makan tahun tu. Ya, puluhan tahun. Puluh tahun baru dia buah hapus. So mungkin dia takut tersumbat ke apa ke kan, ada pencemaran ke, itu sebab lah, salah satu sebabnya lah. Ya. Bukan dekat JUS saja, tempat lain pun Tempat sama lain juga sama. rasa aku. Betul. Sebab kadang-kadang ikan ni, kadang-kadang aku pernah nampak kura-kura tu makan plastik. Pap dia kunyah plastik tu. Allah kesiannya. Kura-kura kunyah plastik. Aduh. Dia ingat tu kuih pau apa. Kadang-kadang kita ni itulah sikap lah macam. Yang bercakap ni pun sama je lebih kurang ke. Jadi kena perbaiki diri lah lepas ni. Jadi aku sekarang nak tanya kau, boleh tak sekarang kau janji dengan diri kau, dengan kita orang semua ni, kau takkan buang sampah lagi? Kalau setakat potong okok tu, insyaAllah lah aku akan cari satu bekas. InsyaAllah. Okay, ni perjanjian kau lah ni. InsyaAllah nanti ada. InsyaAllah. Janji InsyaAllah. Okay, mantap. Itu yang kita nak dengar. Jadi, pada kawan-kawan yang ada live ni dengan kita, 51 Mata Memandang, kita dah nampak Peja Podolski mengaku dia sendiri buang sampah. Ini yang kita nak sebenarnya. Pengakuan-pengakuan macam ni sebenarnya akan membuatkan kita rasa, ya, aku buat salah. Kita ada satu kesedaran tau. Kita akan rasa macam, aku tak boleh buat tu, aku tak boleh buat tu. Mungkin aku pun tanpa sedar aku pun ada buat benda-benda tu. Tanpa sedar Tapi alhamdulillah aku cuba kontrol sehabis baik untuk tidak membuang benda-benda yang boleh merosakkan. Contohnya, leader kita tu, kalau betul-betul fluorokarbon 100%, dia ambil masa 60 tahun untuk hancur. Jadi, korang buang pendek macam tu pun, kalau dalam air tu, kau bayangkan 60 tahun baru dia akan hancur. Ini sebab tu plastik ni dia orang nak lupuskan tapi tak boleh sebab permintaan kan. Jadi kalau boleh kepada semua pemancing-pemancing yang guna tali mono dan leader ni semua, korang jangan buang tali tu dalam air. Sebab apa? Itu adalah punca utama
kerosakan alam sekitar kita. Okey, jadi kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi, Jal. Kau nak minum kau apa Jal? Boleh, Nak boleh. yang Kenapa? Air di sini. Okey, mantap. Okey. Aku pernah terkena satu perkara lah. Sekitar tahun 2017 rasanya atau 2016. Pergi mancing, tiba-tiba dah hantar dia balik mancing, okey lah, enjoy mancing, balik, lepas balik je esok ke lepas sehari dua tu aku ternampak benda terlarang dalam kereta aku, iaitu ganja. Okey, jadi aku cukup benci dengan sikap pemancing yang macam ni. Dalam klik kau, aku percaya ada juga orang yang suka main benda tu. Jadi, apa pendapat kau dengan sikap pemancing yang suka main barang-barang terlarang ni? Aku buat masa ni sepanjang aku trip tak adalah orang bawa setakat benda ganja tu, tak ada. Kalau setakat rokok tu adalah. Kalau ganja ni tak ada lagi lah masa ni. Tapi tak tahu nak cakap macam. Sebenarnya dia, kalau kau tak kenal, kalau orang tu kau tak kenal, contohnya kalau kau boating kan, kau tak kenal orang tu, kau rasa boleh tegur tau. Kau rasa akan boleh, bang kau hisap apa bang? Jangan bang, jangan hisap ganja. Kau boleh rasa, kalau aku akan rasa boleh tegur. Tapi kalau kawan-kawan ni, dia melibatkan kawan-kawan ni, dia akan rasa susah nak tegur. Macam rasa susah lah. Ya. Dia Betul. takut makan hati ke apa ke. Betul lah tu. Tapi kalau aku lah rasa kalau orang lain, kalau awam lah, kalau aku boating dengan orang yang aku tak kenal, contohnya tekong tu aku tak kenal, memang aku tahu direct lah. Tapi buat masa sampai sekarang ni, alhamdulillah tak ada lagi lah yang buat hal. Semua tekong-tekong, semua sahabat-sahabat, partner-partner aku semua fighter. Maka aku kena ayat dia semua fighter. Okey, sebab aku pernah kena benda ni dan aku hampir ditangkap. So, bukan kata hampir ditangkap, aku hampir tertangkap. Sebab apa? Kebetulan lepas aku cuci kereta aku jumpa benda tu. Lepas aku jumpa benda tu, aku cuci kereta dan aku kena tahan dengan kad Roblox. Oh, nasib baik. Hampir. Dan yang peliknya masa tu, polis tu duduk cari barang tu dekat tempat yang diletak tu. Macam mana dia orang boleh tahu kau bawa barang? Jadi aku suspect benda ni macam lebih pada sabotage lah. Tapi aku tak mau menuduh sangat benda tu, takut menuduh benda yang tak betul kan. Tapi bila aku tengok polis tu asyik pergi tu 2 kali ke 3 kali dia ulang, dia datang cari tempat, lepas tu dia borak dengan kawan dia, lepas tu dia pergi balik tempat itu, dia cari lagi macam lebih berusaha cari. Jadi itu yang buat aku suspect sebenarnya itu sabotage lah. Betul. Jadi benda ni sebenar, sebab tu sejak tu aku susah nak pergi mancing dengan kawan-kawan lain lah. Aku akan pergi sendiri. Okey, aku jumpa kawan sana. Sebab apa? Aku tak mau kena lagi benda-benda macam ni. Okey, bila kita cerita pasal nak tegur kawan ni, sebenarnya ada juga yang susah ditegur. Kita tegur kawan sebenarnya lebih pada sebab kita sayang kawan, betul? Bagi aku, itu pandangan aku lah. Kita akan tegur seorang kawan bila sikap dia tu tak betul, kita akan tegur. Kadang-kadang belakang, kadang-kadang depan orang. Sebab kadang-kadang bila depan orang tu, kita dah tak ada option untuk tegur dia. Sebab tu kita buat macam tu. Tapi bila kita dah tegur, end up putus kawan. Jadi sikap pemancing macam ni, bagi aku rasa macam kecewa lah. Apa pendapat kau dengan sikap pemancing yang macam ni, yang tak boleh ditegur ni? Kalau tak boleh tegur kalau tak boleh tegur, dia ada pro and kontra. Kalau tak boleh tegur, contohnya kalau orang yang kau nak tegur tu atas dia muda daripada kau tak ada masalah buat tegur tu. Kalau dia atas daripada kau umur, mungkin kau ada masalah kan tu. Kalau macam aku lah, kalau tak boleh nak tegur ni, susah. Aku sebenarnya kawan, tak adalah masalah yang tak boleh nak tegur. Rasa aku tak ada kot kawan-kawan aku yang tak boleh nak tegur. Buat masa sekarang, alhamdulillah. Tadi lagi pun kita tak adalah nak tegur dia macam apa, terlalu ni sangat, terlalu serius sangat. Kalau setakat kau jangan mancing ke apa tu, tak ada masalah. Kalau tegur macam tu tak ada masalah. Kalau bab melibatkan dadah ni, tak ada lagi. Aku tak ada pengalaman untuk menegur orang-orang yang macam tu lagi. Okey, dia kadang tegur ni bukan sahaja bab macam tu. Kadang-kadang tegur kita kata dalam kehidupan dia, dalam lifestyle dia, dalam sikap dia ketika itu. Contohnya,
Kita duduk jumpa, tiba-tiba duduk mencarut ke depan ke debu, dia tak puas hati dengan kehidupan dia ke, atau mancing dia ke, benda-benda macam tu lah. Jadi dia mencarut. Kita rasa macam terlalu kerap tu benda tu terjadi dengan kita. Kita nak positif, environment yang positif, kita nak circle yang positif. Tetapi bila ada orang macam ni, kita jadi macam tak best lah. Jadi kita kadang-kadang sebagai kawan ni, kita cuba nasihatkan untuk supaya dia nampak dan dia berubah untuk menjadi orang yang lebih baik lah. Sebab kita nak circle orang-orang macam tu kan. Jadi aku punya maksud ke arah macam tu lah. Sebab aku banyak kali pernah jumpa orang-orang yang tak boleh ditegur, dan end up benda tu makan diri lah. Lepas ditegur, putus kawan, tak mau berkawan, dia end up jadi macam tu. Jadi aku rasa agak kecewa lah dengan benda macam ni. Aku perasan apa tau, dunia sekarang ni kita dah kehilangan hak untuk tegur kawan kita yang kita sayang tu. Apa maksud aku tak? Kita kawan ni, bila kita berkawan, sepatutnya kita sayang kawan kita, betul tak? Kita tegur sebab kita sayang, betul tak? Kita tegur sebab kita nak jadi lagi baik, betul tak? Tapi sayangnya, zaman sekarang ni, kadang-kadang tak semua orang boleh terima teguran tu. Bila ditegur, dia rasa macam diri dia diperkotak-katikkan. Dia rasa diri dia tercabar. Dia rasa nama dia terguris. Dia rasa macam-macam lagi lah. Aku pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya benda tu kan. Tapi benda ni pernah terjadi lah. Jadi bila terjadi benda-benda macam ni, aku terfikir satu benda lah. Itu sahajakah hak kita untuk berkawan? Jadi perangai pemancing macam tu bagi aku dah mula benci lah. Aku dah mula benci, tapi aku dah boleh maafkan dan aku move on. Faham? Jadi bila aku jumpa je orang sekarang, aku dah lebih bersikap macam mana tau? Tarik handbrake lah. Cukup lah nak nasihat orang ni. Sebab apa? Kau rasa nak dinasihat, kau tanya aku. Aku insyaAllah akan bantu. Macam tu lah. Lagipun kita memang tak ada. Kita nak jumpa orang yang macam tu pun susah sebenarnya. Bukan kerap kita jumpa. Dia akan jumpa je. Bila kau terlalu attach dengan seseorang, dia akan jumpa. Yelah, tapi tak sekerap lah. Kalau setakat tu, mungkin cara kita tegur tu pun mungkin main peranan juga lah, salah satunya. Betul. Kalau just kita berdua je, kita cakap-cakap sembang, cara nak tegur tu pun salah satu juga. Jadi kita tak boleh menghentam je. Kalau kita kan, kita tak boleh menghentam. Kalau kita tengah mancing berdua, kau kenapa kau hisap macam ni? Kau hisap rokok. Asal kau hisap rokok? Kita tak boleh macam tu. Kita pergi dekat-dekat je, tackle lah dia. Contohnya, jangan buang botol rokok kat sini. Contohnya macam tu. Jangan buang botol rokok awak kat sini. Itu macam tu lah. Kurang-kurang macam tu kawan-kawan. Mesti boleh terima dia. Salah satu lah. Tegur. Dia main peranan. Semua tu dia main peranan sebenarnya. Sebab kita ni rambut memang sama hitam, tapi hati lain-lain. Ada orang tu kepala dia panas baran, ada orang tu kepala dia sejuk. So better kita kena cool down lah. Okay, betul, setuju dengan apa yang kau cakap. Okay, sekarang aku bagi kau satu situasi Ini aku nak engkau jawab. Cakaplah engkau dah tegur dia 5 kali. Okay, 4 kali engkau tegur dia semua belakang orang, dan last kali kau tegur dia depan orang, mungkin beberapa orang, untuk dia dapat impact yang berlainan supaya dia sedar. Kau rasa benda tu boleh atau tak boleh? Kalau tegur depan orang untuk kebaikan dia. Memang sebab kita cakap kat belakang dah tak jadi ni. Dia macam ni. Dia memang kita anggap kita tegur untuk kebaikan dia. Tapi dia tak anggap kita tegur tu sebagai kebaikan dia tau. Ya. Dia anggap kita tegur tu sebagai memburukkan dia. Betul. Depan orang lain. Ya. Dia macam ni lah. Kalau aku lah, contohnya macam aku. Kalau 2 kali 3 kali dah tegur pun dia dah tak boleh makan saman, aku just move on je lah. Okay. Melainkan kecuali lah adik-beradik aku ke, darah daging aku ke, itu memang sampai dunia aku kerjakan. Aku akan bagi dia faham. Contohnya kalau kawan-kawan kita lah, kawan kita dah tegur cara elok, dia dah 5-6 kali, kita dah bagi tahu dia 5-6 kali. Kalau dia dah tak boleh terima, kalau macam aku, better aku move on je lah. Okay, aku rasa itu masalah aku lah. Aku rasa sebab apa? Aku ni bila sayang kawan Jal, aku ni lah akan layan dia macam adik aku ke atau abang-abang aku macam tu tau.
Aku kalau dah sayang orang, aku akan macam tu. Jadi aku sentiasa ada satu brother punya perangai ni yang suka menegur, yang suka tak nak dia jadi macam tu. Faham maksud aku tak? Jadi bila aku akan tegur sampai satu tahap aku rasa macam dia ni kena buat cara lain lah. Aku tegur cara lain. Jadi end up kan kadang-kadang benda ni sebenarnya bawa bala pada diri lah. Bawa bala pada diri. Macam kau cakap lah, macam tadi kau cakap benda tu mungkin untuk dia memalukan depan orang. Tapi kalau aku Ujal, kalau kau cakap lah aku ditegur depan orang kan, kata depan orang untuk tujuan yang baik, aku tak pernah melenting lah. Mungkin itulah kata itu cara aku lah kan. Mungkin aku punya pendirian aku kan. Aku tak terasa macam orang tu tegur aku, nama aku akan jatuh ke, martabat aku akan jatuh ke, aku akan malu sampai mati ke, aku tak ada rasa macam tu lah. Bagi aku bila orang tegur ni untuk kebaikan aku lah. Tu cara penerimaan lah, cara penerimaan seseorang tu lah bila ni. Kalau dia boleh terima, kalau kau kata kan, kalau kau dah tegur dia kalau dah lebih daripada 5 kali, maknanya dia tak boleh terima lah apa yang kau tegur tu. Ya betul. Aku dia lepas tak boleh terima. Ya betul. Aku lepas tu tersedar lah. Aku tersedar, aku cakap silap lah. Aku rasa sepatutnya aku buat bodoh je. Tak payahlah dia jadi brother sangat. Sebab apa? Dia dah tak boleh terima kan. Kita tegur sebenarnya niat kita baik. Kan? Niat kita nak dia berjaya, nak dia apa, tapi itulah. Okey, kita move on lah daripada topik tu. Okey, kita move on, kita pergi ke topik yang lagi satu. Ni antara benda yang pernah terjadi lah. Menipu hasil tangkapan. Kau pernah jumpa tak orang macam ni? Menipu hasil tangkapan pernah jumpa? Aku pun pernah buat kat aku dulu. Kau pun pernah buat. Aku pun pernah buat kat aku dulu, kat aku. Pernah buat mancing pakai katak, lepas tu masukkan soft rock dalam mulut. Dululah masa 2000 Kantoi. Masa aku dah KL dulu. Masa 2013, 2014 macam tu. Kau masuk katak dalam mulut. Dulu aku mancing pakai katak dulu. Okay. Lepas tu bila tak ada, bila kau mancing pakai soft rock ni, dia macam bila kau dah biasa pakai katak kan dulu. Bila kau pakai soft rock tu rasa macam tak ada feel tau. Pakai katak ni kau akan rasa feel tau dulu lah. So bila kita nak post sesuatu tu kat Facebook, lepas tu kadang-kadang kalau kita post pakai katak, orang cakap, pakai katak ke? Katak tu kesiannya katak tu kan. Kita mesti orang akan cakap macam tu. So aku mancing pakai katak. Lepas tu dah dapat ikan, aku masukkan soft rock dalam mulut ikan. Lepas tu baru post kat Facebook. Macam tu dulu saya aku buat. Sekarang pun mesti kau ada buat lagi kan? Sekarang tak ada lah. Sekarang Apa? Sekarang aku tak buat. Sekarang aku pakai video lagi. Aku tunjuk macam mana aku dapat ikan. Itulah. Ya. Kau tanyalah aku. Tanyalah aku pula. Kau pernah buat? Kau mestilah pernah buat. Tak, aku tak pernah buat. Tapi aku pernah jumpa orang buat depan mata aku. Okey lah. Aku pergi mancing dekat Sungai Tengi tau. Okey, pergi mancing toman lah. Masa tu ada seorang kawan ni, dia dapat toman dia semua toman black tau. Jadi yelah toman black kan, kita tengok dia punya hitam tu lebih hitam daripada aku ni. Kita rasa macam wah, padu ni kan. Besar-besar pula tu, 5 kilo, 6 kilo gram ya. Jadi kita orang pun kecek-kecek dia. Aku dengan Sidik lah, pop shoot ke sana. Pergi Sungai Tengi. Pergi mancing Sungai Tengi, sampai situ dia bawa lah pergi pot toman semua. Memang adalah toman-toman yang kena bully ni semua kan. Lepas tu, tapi tak berjaya naik tau. Sebab aku lebih pada UL kan, jadi tak berjaya naik. Lepas tu dia buat apa? Dia ambil keli, dia baling, dia ambil anak itik yang betul dia ambil anak itik, dia baling main bottom. Okay? Dia tarik toman tu, dah tarik naik dahat, dia kata dia buat apa? Dia buka, dia letak gewang, lepas tu dia ambil gambar. Rupanya semua pancingan dia buat macam tu. Dia post dalam grup banyak dulu. Lepas tu dia suruh kita orang, bang, Chen, ambil lah gambar ni, pegang ni, ambil toman ni. Aku dengan kawanku sini, tak apa, terima kasih. Sebenarnya ramai tu pemancing yang buat benda-benda macam ni. Dia rasa diri dia hina sangat main bottom pakai keli, pakai apa-apa yang umpan-umpan lain. Sebenarnya tak perlu pun. Betul tak? Kita mancing mah. Mancing ni kena bijak. Bukan kata kena bijak. Mancing ni sebenarnya kita kena fahami apa maksud mancing tu. Aku ada seorang abang ni lah.
Kita orang panggil dia legend lah. Dia cakap apa tau? Mancing jangan bodoh, dia kata yang tu. Okay, dia mancing, jarang-jarang tu dia dapat peluang pergi mancing sebab kerja dia kan. Jadi bila dia dapat peluang pergi mancing tu, apa dia buat? Dia akan beli ikan koi ke, ataupun ikan talapia ke, ikan puyuh ke, anak-anak ikan ni lah. Dia caster tega. Dia mancing pakai gewang sehabis boleh sampai dah minit kecederaan, baru dia keluar ikan tu. Dia main bottom nak tarik ikan. Dia kata apa? Aku pergi jauh-jauh, aku nak tarik ikan je. Ya, aku akan pakai gewang, tapi lepas tu kalau tak dapat, aku akan pakai anak ikan, aku dapat tarik ikan. Okey, aku balik dengan happy. Tak tahu lagi bila aku mancing. Jadi ada custom macam tu. Ada yang macam tu. Kalau macam tu tak apa tau. Bagi aku masih okey. Tapi kadang-kadang aku pelik. Kenapa ada pemancing rasa hina sangat pakai umpan bottom untuk dapat dia nak juga sangkut gewang. Dan ramai juga jenis-jenis yang suka apa, dapat pakai umpan lain, sangkut dengan gewang lain. Banyak buat. Benda ni banyak kali terjadi depan-depan aku lah. Kadang-kadang contohlah kalau kita pergi jigging kan, kalau ikan dah tak nak pakai jig, lepas tu kita sangkutlah udang dekat access hook tu, lepas tu dapat orang panggil apa, jigdang apa, jigdang ya, jigdang habis tu takkan kau nak pakai jig juga kalau ikan dah tak nak makan. So itulah solutionnya, sama je sebenarnya. Betul, sepatutnya tak perlu rasa malu pun benda tu. Betul, perlu rasa malu. Betul. Okey, cerita pasal hasil tangkapan ni, mesti kita akan jumpa kawan-kawan kita yang merah mata. Ya, ramai. Jadi bila kita dapat, contoh yang tadi kau kata kau dapat cakap, ramai merah mata ni semua. Jadi apa lagi situasi merah mata yang kau pernah jumpa? Merah mata aku pernah jumpa macam mana maksudnya? Maksudnya ada kawan-kawan yang merah mata dengan kau bila kau tengok hasil kau banyak gila. Atang kau sendiri merah mata tengok hasil orang lain. Pada tahun 2024 ni dari bulan 1 hari tu, bulan 1 lah. Aku rasa ramai yang merah mata tengok ikan haruan aku yang besar tu. Ramai sangat yang merah mata. Sebab apa? Lagi satu aku bagi tahu sebenarnya itu bukan nak aku post macam tu. Aku post yang aku post tu, ikan haruan besar tu. Dia betul berat dia aku dapat 2 ekor. Aku dapat 3.4 3 kilo 400 gram seekor. Lepas tu aku dapat 3 kilo 1 aku dapat. Ikan ni memang besar Cen. Lepas tu kita ni kawan-kawan ramai Cenan, kawan-kawan ramai rasa macam nak belagak tu mestilah ada sikit kan. Kita nak racun, kita nak bagi panas lain lah kat kawan-kawan kita yang tak pernah dapat haruan lebih daripada 3 kilo tu. Kau pun pergi tak ajak aku, okey lagi. Lepas tu sebab sebelum ni aku pernah rasa tau. Contohnya sebelum ni Tok Nan Khairil dapat ikan toman 30 lb lebih, dia world record. Okey. Dia dapat ikan besar tu. Kita macam macam kita tak pernah dapat kan. Mesti kita kata, "Ish, macam mana rasanya bila kita tarik ikan berat sebesar itu?" Mesti dalam hati kita mesti terdetik. Sebab tu aku post yang macam tu. Sebab apa? Tak mustahil. Bukan dekat tempat yang aku pergi tu saja ada ikan 3 kilo tu. Mungkin tempat lain pun ada lagi. Satunya kena usahalah untuk dapatkan tu. Sebab tu sebenarnya aku bukan nak ejek apa-apa ke. Aku bukan nak belagak ke apa. Bukan nak belagak ke apa. Bukan niat aku lah nak belagak. Nak belagak tu sikit tu adalah sebenarnya. Nak action je lah. Nak action je lah. Tapi itulah buat masa sekarang ni Alhamdulillah lah. Sebab aku tahun lepas tu dia orang main toman besar-besar Cen. Aduh, rasa hati aku ni tertekan rasanya. Tertekan sangat. So aku diam je. Aku relax. Bukan hari kau. Alhamdulillah sampai masa hari aku itu aku bom balik tu. Memang panas lah tu. Memang panas. Tapi dia gurauan kawan-kawan je, tak ada apa pun. Tapi yang mana mengenali aku tu okey lah. Yang mana tak faham tu minta maaf lah. Bukan aku saja nak, itu bukan saja nak belagak tau. Saja nak share kepada kawan-kawan hasil tangkapan masing-masing. Itu je sebenarnya, tak ada apa pun. Betul. Sebenarnya aku pun tak pernah tengok ikan sebesar itu 3 kilo lebih. Kalau setakat 2 kilo lebih tu adalah kot. Pernah lah jumpa 2 kilo lebih. Kalau 3 kilo ke atas memang kau jarang jumpa. Betul lah tu. Memang susah nak jumpa. Susah nak jumpa. Memang rasa excited tu dia lebih sikit lah. Haruan kot. Haruan tu aku cakap dekat dia orang. Kalau toman ni, contohnya toman kan. Toman bukan semua orang main toman, betul? Ya. Sebarau, bukan semua orang main sebarau.
Haruan ni daripada yang kecil sehingga yang tua main haruan. Ya. Aku cakap apa? Itu Aku cakap yang world of dunia, aku cakap haruan ni. Tapi tak ada apa, itu semua melawak je. Korang jangan ambil hati pula. Okey. Ramai yang bagi salam, ramai yang bagi masuk tadi. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua yang hadir dan yang kita tak sempat nak respon ni. Okey, minta maaf sebab apa, kita orang tengah rancak berborak. Kalau ada yang komen tu kita orang tak jawab, tolong komen balik. Dan pada yang dah masuk ni, jangan lupa follow akaun Kanichan Nick dan follow akaun Lastcast Media. Okay, Lastcast Media ni adalah akaun podcast yang kita akan guna nanti bila dah sampai 1000 orang followers. Okay, follow. Sambil tu tap screen, cepat kita nak capai 100,000 ni, baru 44k ni. Okay, tap screen, share post semua untuk lebih ramai viewer masuk. Okey, topik kita malam ni sikap pemancing yang dibenci. Okey, kalau korang ada benda yang korang nak share, jangan lupa share. Waalaikumsalam pada yang masuk tu. Terima kasih. Okey, terima kasih masuk, terima kasih support, terima kasih tap screen tu. Share pengalaman sikit. Okey, share pengalaman sikit. Kena usik-usik ke time mancing. Ya, time usik mancing ni kita akan ada topik kita masa tu, topik khas untuk tu. Okey. Sekarang okey, Jal. Kita dah bincang macam-macam perangai sikap pemancing ni. Kita dah bincang banyak macam-macam. Okey, kenapa wujudnya pemancing-pemancing yang bersikap macam tu? Ya, salah satunya dia kurang perhatian kot. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Itulah salah satu sebab. Dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang ilmu punya juga. Okey. Sebenarnya. Tapi aku rasa dia kurang kawan-kawan kot, kurang kawan-kawan. Tapi kalau aku cakap kat aku kalau orang yang macam tu, nak ke orang berkawan dengan dia? Apa dia? Kalau orang yang perangai dia macam tu, nak ke orang kawan dengan dia? Ya, betul. Aku setuju betul. Kau dah ada perangai tu, orang rasa menyampah lagi nak berkawan lah. Betul. So, kalau orang-orang yang macam tu kalau kau jumpa, kalau kita lah jumpa, selalu kita jumpa dekat ni lah media sosial sekarang ni. Untuk yang contohnya macam yang kecam-kecam tu kan. Itu kadang-kadang sebenarnya bukan orang lain, kadang-kadang kawan-kawan kita juga guna fake account macam tu. Kadang-kadang orang yang kita kenal, kadang-kadang orang tu tak pernah pergi mancing pun. Kadang-kadang orang tu hanya setahun sekali pergi mancing. Ya. So seperti yang kita cakap tadi lah, jauhkanlah diri daripada geng-geng tu. Ya. Jauhkan. Jangan masuk campur langsung urusan tu. Contohnya kalau kita, ada satu post melibatkan pergaduhan tempat. Contohnya macam baru-baru ni viral yang pakcik naik bot tu kan, yang Negeri Sembilan dengan Johor tu. Tok Bangau. Tok Bangau tu. Lepas tu ada juga yang geng-geng campur. Weh, kau ingat tu tempat kau ke apa benda tu semua. So banyak yang komen-komen dalam tu. So kalau macam aku perlu ke aku komen? Kan? Tak perlu. Sebab aku tak ada dekat situasi tu. Dia orang pun aku tak kenal apa semua. So better aku saja just tengok, lepas tu dah. Tak payahlah kita nak jadi batu api ke, nak jadi macam terlalu hebat ke untuk menegur ke apa, tak ada. Sebenarnya jangan jadi batu api je. Jadi batu api lah sebenarnya. Batu api ni adalah satu punca. Batu api ni lah yang punca menyebabkan benda tu menjadi besar. Ya, betul. Benda tu kecil je, kalau ada batu api dia jadi besar lah benda tu sebenarnya. Betul, setuju lah tu. Macam apa yang terjadi dalam grup BB Caster lah. Pergaduhan antara peminat ikan peacock bass dengan peminat ikan tempatan. Peminat ikan tempatan duduk canang yang ni duduk canang ni. Tapi punca dia semua sebab bahasa je, batu api je. Bila tengok wall dia penuh dengan ikan sebarang 2 jari yang duduk kononnya peminat ikan tempatan ni. Jadi sama juga dengan yang kaki tapau ni, dia pun sama juga, melantun juga. Jadi sebenarnya lebih pada bahasa je. Benda ni lebih pada bahasa je, betul? Ya, betul. Benda tu contohnya macam kes tapau tu dah release. Benda tu takkan habis sehingga lebih-lebih pun takkan selesai. Sebenarnya tak ada satu benda platform yang boleh menyelesaikan masalah tersebut. Yang boleh menyelesaikan masalah tersebut kita ni semualah. Diri sendiri. Diri masing-masing. Itu je sebenarnya. Okey, kita dah habis segmen pertama ni. Kita rehat 2 minit, tarik nafas. Okey, sementara tu kalau ada soalan, korang tanya, korang share. Kalau ada luahan, korang luahkan. Sebab apa? Kita orang nak baca. Ni time kita orang nak layan korang ni. Sambil-sambil tu Pejal akan melayan. Saya rehat 2 minit, nak pergi wap. Kita iklan sekejap.
Yang mana yang tak sempat nak baca komen tu minta maaf sangat guys sebab terlalu kalau dekat TikTok ni memang kalau korang komen memang dia laju je guys. Aku tak boleh nak baca satu-satu ni. Pejal datang JB tak Roger, angin je aku. Minta maaf di. Datang cara tak sengaja. Hari tu aku datang. Time-time malam macam ni lah terfikir tengok gambar si Wan tu. Aku terus PM. Pergi pun kejap je di. Pergi tengah hari tu dah balik. Kalau stay 2-3 hari boleh lah. Posting dekat situ tak pernah kena approve. Tu di. Pasal di. Tu posting dekat PB group PB caster tu ke? Tu. Bagi tu admin tu. Nanti marah admin. Assalamualaikum semua yang mana baru singgah, yang mana baru join. Kita dah 9.30, 10.30, 1 jam setengah kita dah berkeudara. Saya ucapkan selamat datang kepada semua. Ini baru first time saya berkeudara dekat menjadi tetamu dekat TikTok dekat sesi podcast. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang baru join. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita berhenti berehat kejap Kena izin pergi buang air. Jal jom apa ni Abdul Latif bin Lani. Jal jom apa ajak pergi mancing ke? Mancing mana? Panas lah Latif. Sekarang musim panas. Tengok gambar je Latif. Okay, I'm back. Iklan habis. Okay, tadi tengok ramai orang duk tanya soalan. Antaranya Rush. Dia tanya kenapa pakai setup orang, dia dapat ikan pakai setup sendiri tak dapat ikan. Kadang-kadang benda tu pada rezeki Rush. Kadang-kadang benda tu skill, teknik, pakai setup tu mungkin lebih sesuai. Banyak pemilihan setup sebenarnya penting untuk kita nak mancing dengan lebih seronok. Jadi benda-benda macam tu boleh DM saya lah. Nanti saya akan jawab dengan lebih detail lah. Nanti pun saya akan buat satu topik juga yang bercerita pasal setup pancing. Nanti itu topik saya sendirilah. Okey. Sebelum kita masuk kepada segmen kedua ni Jal. Yep. Aku ada satu lagi aku nak cakap. Sikap pemancing yang dibenci. Ini benda ni sebenarnya terkena ke aku baru-baru ni lah. Dan aku tak sangka orang rapat dengan aku buat benda ni ke aku lah. Okay? Aku rasa aku tak pernah kacau orang. Aku tak pernah buat benda tak baik kat orang. Aku cuma mungkin mulut aku lah sebab aku suka nasihat kan. Jadi mungkin nasihat cara aku tu keras ke, mungkin cara aku tak betul ke, aku tak pasti lah. Sebab bagi aku nasihat is nasihat lah. Sebagai kawan bagi aku nasihat tu penting lah untuk kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi baru-baru ni kat aku ialah ada orang buat benda kurafat dekat aku. Okay. Jadi aku cukup benci dengan pemancing-pemancing yang suka buat benda kurafat ni. Apa pendapat kau? Ya. Benda tu memang tak bagus lah cerita dia. Memang tak bagus, tak elok. Sebab memang dah jauh daripada akidah kita sebagai orang Islam. Macam nak berceramah pula. Okay, benda tu tak elok lah. Apa benda sampai nak buat benda hantar-hantar benda yang kurafat. Kan? Apa benda yang kita yang dah buat sampai nak buat kita sebegitu sekali. Sebenarnya tak patut lah sebenarnya. Tak patut pun. Memang tak patut berlaku. Memang tak perlu pun berlaku sebenarnya. Benda tu pun dah nama pun kurafat. Salah dari segi agama Islam. Kan? Tapi itulah orang sekarang ni, kita tak boleh nak jangka je. Orang sekarang ni kalau dia dah marah, dia dah dendam, dia akan buat sampai dia boleh. Sampai dia akan puas. Okay, aku cerita sikit apa yang jadi dengan aku lah. Benda ni sebenarnya terjadi agak lama, tapi aku duduk lawan lah kan. Sebab benda ni bagi aku ni agak keras sikit tentang situ lah. Aku akan lawan sebab apa? Aku percaya pada dia. Okay? Aku lebih percaya dia. Even sebelum aku masuk Islam pun, aku sentiasa percaya pada dia. Dan lepas aku masuk Islam, aku lagi kuat percaya dekat dia. Okay? Jadi aku benda ni aku ni susah nak percaya dengan benda-benda macam ni sebab aku sentiasa positif dengan ke arah macam tu kan. Aku malah nak buang masa ke arah benda tu sangat. Jadi apa yang terjadi? Benda yang terjadi dekat anak aku dulu lah, Ryan tu kan. Dia nangis-nangis tak berhenti, dia layan anak tak berhenti. Jadi aku kenal dengan seorang ustaz ni, aku bawa Ryan pergi tu settle. Jadi sejak tu aku dapat kepercayaan sikit dekat ustaz ni. Ustaz ni kat Melaka lah.
Dan ustaz ni pun bagus. Dia tak ada nak buat orang ke, dia tak ada nak membalas ke, tak ada nak mengantar balik ke, dia tak nak. Dia takkan buat benda itu. Dia kata kita block, kita pulihkan saja dan kita berdoa supaya dia jauhi. Cakap itulah. Jadi aku dah ada satu kepercayaan kat ustaz lah. Lama kelamaan sampai tahun lepas lah, aku perasan ada benda yang tak betul lah kat sini, kat studio aku ni kan. Lepas tu kawan-kawan yang datang yang macam duduk kerja sini pun dia selalu pun takut-takut kat sini kan. Jadi aku ketawa lah benda-benda itu. Sebab apa bagi aku, ialah bukan kita tak takut, kita jangan layan lah bagi aku lah kan. Jadi apa yang terjadi dalam minggu lepas, aku terasa badan aku sakit-sakit, panas, kepala aku sakit, tak berhenti tau. Dalam beberapa minggu tak berhenti. Aku pelik, aku terasa lain, bahang dia tu lain. Okay? Sampai anak aku start sakit. Aku jadi marah sebab apa? Anak aku start sakit. Mula-mula aku tak sedar. Aku kenapa anak aku sakit sampai kawan aku dah tegur, kau Cing, kenapa kau orang satu family asyik berulang sakit Dia tak berhenti tau. Jadi sampai kawan tegur, Zai tegur, Hair tegur, dia kata lain macam kau ni Cing, asyik sakit je macam tu. Aku terus clue ke untuk aku kan. Jadi apa aku buat? Aku buat keputusan lepas live minggu lepas tu, aku terus nak pergi Melaka lah. Jadi sebelum balik Melaka, aku tengok anak aku pula tiba-tiba keluar bintik-bintik ke badan semua kan. Aku kata, kenapa pula ni kan? Jadi aku delay sekejap sehari dua hari. Lepas tu aku baru shoot ke Melaka lah. Shoot ke Melaka, aku terus berjumpa ustaz tu. Ustaz tu aku duduk, aku cerita aja. Dia terus cakap, ada orang hantar. Dan dia kata, orang yang hantar tu orang dekat-dekat aku je. Dan dia cakap satu perkataan yang aku terus rasa tersentak. Dia cakap, kerana mulut sahaja. Kerana mulut okay, jadi bila kata pasal mulut ni, aku cakap aku cuma nasihat orang je. Aku tak ada buat benda-benda lain. Aku tak ada menyumpah orang, hina orang kau. Aku tak pernah buat benda-benda tu. Aku cuma sentiasa menasihat. Dan kadang-kadang nasihat aku tu agak keras. Sebab apa? Yalah, orang tu dah tak boleh dengar. Jadi aku keras sikit lah. Kau kena macam ni sikit. Kau tak boleh macam ni. Kau buat macam ni, buat apa? Macam tu lah. Ayat-ayat macam tu lah kan. Bukan keras kurang ajar. Bukan keras mengaitkan. Bukan. Okay? Jadi aku terus tersentak. Dia kata kerana mulut. Aku terus wow. Kerana mulut? Alamak. Takkan aku tak boleh. Lepas tu ustaz tu sambung. Dia kata awak kena kurangkan menasihati orang. Kena kurangkan masuk campur hal orang. Contohnya macam kita nak perbaiki dia, jangan. Dia kata kadang-kadang benda-benda macam tu buat orang berdendam marah. Dia kata itu. Jadi dia kata punca dia tu je. Orang dekat dengan aku dan aku tak sangka benda ni aku tak mau tuduh sesiapa. Sebab apa? Kita tak tahu siapa. Okay? Walaupun kalau aku tahu pun aku takkan expose lah benda tu. Bagi aku percaya dia kan. Jadi aku berserah pada dia lah. Tapi aku agak pelik lah. Takkanlah sampai macam tu je kau punya pegangan agama. Kan? Aku rasa macam sedih sangat. Aku ni masuk Islam ni kan, aku rasa Islam ni indah tau. Islam tu kena dengan aku. Sesuai dengan aku. Aku rasa seronoknya. Tapi bila benda macam ni terjadi, aku kadang-kadang berdetik tu. Ini ke orang-orang yang beragama Islam buat ni? Kan? Kadang-kadang macam, yelah aku, sorry to say lah, bukan aku kata aku nak balik pada agama lama, tak mungkin. Tapi apa yang aku cuba cakap ialah ini luahan hati aku. Ini sahaja ke tahap Islam korang tu? Macam tu, kau faham maksud aku tu tak? Jadi bukan aku mempertikaikan agama bukan. Aku mempertikaikan kau punya kekuatan dalam agama tu. Itu je ke? Bagi aku memalukan lah. Sangat benda simple macam tu nak bagi sampai merosakkan kehidupan orang. Sampai nak menyusahkan orang, kesihatan orang, anak-anak aku yang kecil lagi ni semua. Anak aku yang seorang ni umur baru 7 bulan. Semua jatuh sakit. Bini aku jatuh sakit. Aku jatuh sakit. Jadi, kau puas ke benda macam ni dekat orang? Aku rasa tu pelik lah. Jadi, kau rasa je kenapa adanya orang-orang macam ni je? Itulah aku cakap. Macam tadi juga aku cakap. Ini kurang dia macam... Salah satunya dia tak puas hati lah dengan apa yang kau capai, apa yang kau ada sekarang. Salah satu. Lepas tu dia tak boleh terima teguran salah satu. Kan? Tapi itulah aku cakap. Sekarang ni orang kita ni macam-macam tau. Orang kita ni macam-macam. Dia boleh buat apa saja pun untuk kepuasan diri dia orang lah. Yeah. Aku pun tak tahu kan. Aku pun ada musuh juga. Mungkin memang aku ada musuh. Tapi kita tak tahu siapa musuh kita kan. Yeah, betul. So sekarang ni pun aku lebih berhati-hati. Sebab tu kadang-kadang aku jauhkan diri sikit. Kadang-kadang aku tak nak masuk campur. Kalau ada hal kes apa,
Aku just bercakap je. Aku tak nak share benda ni dekat orang-orang lain, tak ada. Just full stop kat situ je. Kalau tak melibatkan aku lah. Kalau melibatkan aku, iyalah kan aku akan masuk campur. Kalau orang lain punya hal, so kita just kalau orang tu cerita kat kita just dengar je, dah full stop. Okay. So contohnya macam tu memang tak sepatutnya. Itu kalau tanya aku lah, tahap keimanan dia, tahap kesedaran dia pasal Islam memang tak ada lah. Memang jauh lah. Dia memang dia Islam, tapi tahap keislaman dia tu tak adalah setinggi mana. Ilmu Islam dia tu cetek lah, sebab tu dia sanggup buat benda-benda yang khurafat macam tu. Lagi satu pun terkejut juga mungkin pasal hal kecil je pun. Apa salahnya kalau dia sembang dengan kau ke apa, itu kau tegur aku, contohlah, itu kau tegur aku ni sangatlah. Dan kali janganlah buat macam tu. Bukannya kita tak boleh terima, betul tak? Kan? Kalau dia cakap kita personal macam tu, kan, kita boleh terima. So kalau dia, maknanya yang tu dia takkan macam apa, dia macam memang betul-betul tak puas hati dengan kita tu maksudnya. Sebab itulah aku cakap, aku ni just terus move forward lah. Bila-bila aku jumpa yang macam ni, grup-grup yang macam ni, aku better aku jauhkan diri lah. Sebab aku tak nak mendekati dengan grup-grup ni. Sebab apa? Nanti macam ni lah, takut benda-benda yang bukan-bukan macam ni berlaku. Sebab kita memang tak tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Sebab itulah salah satunya kalau inilah, kalau yang terjadi dengan kau, apa yang kau cerita ni, aku cakap memang tak patutlah dia buat dengan kau macam tu. Tu lah. Sebab apa? Dia melibatkan anak isteri tau. Betul. Kalau melibat kau seorang, tak ada masalah. Aku rasa bukan tak ada masalah pula. So kau boleh handle benda tu seorang. Betul. Tapi kalau dah melibatkan anak dengan isteri tu, dah melampau tu, rasa macam tu. Betul. Aku ustaz tu siap share, dia kata apa tau? Sebelum tu aku ada lagi orang cuba menghalang pintu rezeki aku lah. Dia kata itu, aku bukan nak percaya benda ni 100%. Aku pun tak boleh nak percaya 100%, betul. Sebab kita macam mana pun percaya pada dia, betul. Tapi benda ni sebagai kita punya panduan lah, kan. Jadi orang tu cuba menghalang. Sebab aku perasan banyak benda terjadi. Lepas tu bila aku jumpa ustaz tu, dah alhamdulillah dia start datang balik. Dan aku nampak dia punya pattern tu nampak. Jadi aku start percaya dengan izin Allah benda tu terjadilah. Dia adalah medium untuk berkomunikasi, untuk pulihkan apa yang tak betul kat aku ni lah, kan. Jadi aku rasa macam pelik lah kenapa itu je ke tahap mentality yang ada, kan. Kadang-kadang rasa macam, ya Allah, teruknya perangai. Apa yang kau nak halang aku? Bukannya bisnes juta-juta macam tu, kan. Kau nak halang pintu rezeki aku, kau nak collapsekan bisnes aku. Aku rasa macam, wah, aku penat kot usahakan semua benda ni. Aku dulu berusaha macam-macam seorang diri, one man show kot. Lepas tu datang kawan-kawan bantu semua, dan aku pun dengan ikhlas bantu balik kawan-kawan balik, buat sesuatu balik, bagi barang ke, kadang-kadang aku bagi apa, aku membantu kawan-kawan. Sebab apa? Aku orang pernah bantu aku jal. Jadi aku buat apa, bila kawan dalam kesusahan, bila minta tolong, aku sentiasa bantu balik. Aku sentiasa cuba membantu orang balik. Aku tak pernah, setakat ni tak pernah cakap no lah untuk bantuan orang lah. Tapi aku pelik kan, setiap kali aku buat benda kebaikan, aku dibalas dengan benda macam ni tau. Aku rasa macam, ya teruknya, kenapa? Tapi nasib baik lah, aku tak berubah. Aku tak adalah macam pergi cek bomoh pawang ke apa kau, nah ambil kau, aku balas kau balik. Aku tak pernah lah buat benda-benda macam tu, ya. Tapi apa, aku sedar satu benda lah. Ini adalah ujian untuk orang macam aku. Ni banyak kawan-kawan aku duk bercerita lah, especially Hair, semua dia cakap untuk orang baru masuk Islam macam dia memang ini, dugaan dia lain sikit. Jadi aku menerima tu dengan apalah, dan apa yang aku buat, aku cuba perbaiki diri aku yang kurang. Contoh, perbetulkan solat, perbetulkan tupat bahasa aku, perbetulkan komunikasi dengan aku dengan orang, kan. Jadi aku pun dah slow down, nak terlalu bercium mulut dengan kawan-kawan ni. Aku dah slow down. Sebab apa? Aku fikir macam lebih banyak bala datang daripada yang lagi elok, kan. Sebab orang kita zaman sekarang ni dah terlalu sensitif. Sikit-sikit tunjuk muka, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak melenting, sikit-sikit tak boleh tegur, sikit-sikit tak boleh nasihat, sikit-sikit semua salah. Jadi segala teguran tu dianggap semua salah. Jadi bagi aku start
tarik handbrake lah. Jadi aku rasa macam sikap-sikap pemancing macam ni zaman sekarang ni bukannya macam zaman-zaman yang aku rasa time aku dulu lah 10-15 tahun lepas, bila orang nasihat pun boleh terima, orang cakap apa pun boleh terima. Kalau aku tak boleh terima apa yang orang duk condemn aku dulu, aku tak mungkin berada dalam apa yang aku ada sekarang. Betul? Jadi sebab apa? Sebab aku positif. Dan Alhamdulillah, ya aku pun ada lalu fasa negatif tu. Tapi aku bersyukur ada kawan yang datang tegur. Contohnya salah seorang yang tegur aku tepat dekat aku ialah Zai Mac lah. Okay? Dia tegur aku tepat. Chen, engkau ni Chen, orang yang hebat. Pemancing macam kau ni macam-macam skill kau ada. Kau punya skill mancing kau memang lain. Tapi Chen, mulut kau ni Chen asyik duduk bercakap pasal orang duk condemn kau ni Chen. Yang duduk bercakap pasal kau kat luar tu, kau rasa tak puas hati dengan dia orang. Engkau kenapa buang masa dengan dia orang Chen? Sepatutnya kalau kau tukar mentaliti kau akan jadi orang yang sukses. Dia kata. Kau tengok China Chen, mana ada macam tu? Dia tak layan benda-benda negatif ni. Tapi kau pergi layan Chen, sebab tu energi kau dah habis kat dia orang. Kat orang negatif ni. Jadi dia cakap aku, kau ubah Chen. Alhamdulillah, hari tu aku naik bilik, aku mandi, aku ubah je. Aku ubah dan alhamdulillah sejak tu aku start maju ke depan. Sebab apa? Aku mula positifkan diri. Aku mula jadi manusia yang aku pernah jadi satu ketika dulu, iaitu aku ni jenis pantang tak berjaya. Aku ni jenis pantang yang tak boleh nak pergi ke depan. Aku nak jadi nombor satu tu. Aku ada passionate benda tu. Tapi bukannya terkejar-kejar, tak. Aku nak. Itu. Jadi sejak tu aku berubah lah. Dan semua benda aku berusaha lah kan. Jadi apa yang aku cuba cakap, aku pelik lah. Kenapa kalau dengki dengan aku, kenapa tak datang terus jumpa aku? Tak puas hati dengan, cakaplah tak puas hati dengan aku, kenapa tak datang jumpa aku? Betul? Datang jumpa aku, marah aku, maki aku, tak apa. Betul? Tak suka dengan aku, kau maki aku boleh terima, insyaAllah aku boleh terima. At least aku dah dapat kau punya luahan tu, dan lepas tu aku boleh clear. Maksudnya, okay, kita lepas ni clear, kita dah tak perlu marah-marah ke apa ke, kita kawan macam biasa balik. Okay, settle. Sebab apa? Kita dah clear mah. Tak perlu sampai nak hantar benda kurafat kat aku. Itulah. Kan? Jadi aku rasa agak sedih lah dengan pemancing yang ada sikap macam ni lah. Aku tak pasti siapa lah pemancing ke bukan, aku tak pastilah kan. Tapi aku kaitkan dengan pemancing sebab aku rasa orang yang nak jatuh kau mesti circle aku yang pemancing juga. Aku mana ada campur orang luar pada game mancing. Yalah. Betul? Dia sebut game mancing kan, mana ada keluar. Ya. Okey, jadi kita habis segmen pertama ni, kita masuk segmen kedua Jal. Okey, dah pukul 11 suku dah ni Jal. Engkau pun dah berpeluk dah ni, kena tidur dah ni. Habis pukul apa ni? Sekejap je. Kita cepat sikit, okey? Okey, segmen kedua, solusinya kita dah bincang lah tadi. Jadi lebih pada mentality, lebih pada individu tu sendiri kena buat perubahan, betul? Betul. Okey, kita masuk segmen ketiga terus. Segmen riak. Aku nak engkau riak satu benda yang kau rasa orang lain tak boleh buat ke, orang lain tak ada ke, atau kau rasa benda tu pada muka kau aku ada, kau tak ada ke. Aku nak kau riak satu benda. Dan waktu sama, semua penonton ada 33 mata memandang ni. Kalau korang rasa korang ada benda yang nak riakkan, korang share juga, kita orang nak baca. Okey, riak Jal. Aku benda yang nak riak apa benda lagi? Aku dah post daripada minggu lepas, 2 minggu lepas. Itulah haruan 3 kilo aku. Itu the best moment yang aku ada lah pada tahun ni. Alhamdulillah. 3 kilo guys, 3 kilo. Sebab masa aku dapat 2 ekor. Aku totalkan jadi 6.5 kilo. Okay. Aku tersilap, aku lupa buat caption. Masa tu aku on the way balik, aku lupa buat caption. Mungkin dia orang ingat aku dapat 6.5 kilo. Padahal ikan tu aku campurkan dua-dua. Tapi nak ikutkan 3 kilo pun susah sekarang nak dapat. So itulah benda yang aku akan riak selagi dalam circle aku tu tak boleh nak potong aku, selagi tu aku akan riak. Mantap je. Aku nak pastikan aku dapat potong kau lepas ni. Aku tak boleh tahan tengok arwan tu. Aku tahu kat mana. Lama dah main pot tu. Okay. Orang kita ini pun satu juga. Ini kan pot orang. Kita tak boleh nak bagi tahu kan. So kita kena hormat tuan punya pot. Ya, betul. Okay, si Kucai tanya aku, Bang Ganechen, ada repeat lesson ikan kenaboi ke tahun ni? Si Kucai, saya belum keluar mancing lagi pun. Saya keluar mancing dengan anak sekadar melayan dia. Bayangkan, dah masuk bulan 2 ni saya tak pergi mancing. Saya akan pergi mancing hujung bulan ni. Masa tu korang siap kena bakar kau-kau. Kenapa alergi ke bang?
Kenapa ya okey lagi ya tempat? Teruk dah, teruk lah. Dah teruk lah. Teruk sangat dah. Teruk sangat dah. Okey, kita masuk soalan Q&A ni, ramai dah bertanya. Jadi kita masuk segmen nasihat Jal. Okey Jal, apa yang kau boleh nasihat dekat kawan-kawan kita yang ada dekat live ni, dengan kawan-kawan kita yang bakal tengok rakaman dekat Rumah Merah nanti? Apa yang kau boleh nasihatkan dengan topik perbualan kita, sikap pemancing yang dibenci? Okey terima kasih yang join live kita ni daripada pukul 9 suku 9.10 minit sampai pukul 11.18 ni. Okey, rumusan untuk perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan sikap pemancing yang dibenci ni, dia sebenarnya satu je, sebenarnya attitude diri sendiri. Diri kita sendiri. Macam saya pun banyak juga buat kesalahan. So apa benda yang saya perlu ubah adalah mengubah kesalahan tu menjadikan dia lebih tak akan berulang lagi lah. Contoh saya buang sampah, saya akan pastikan benda tu tak akan berulang lagi. Itu yang saya cakap. Itu yang aku cakap. Diri sendiri punya kena hasil tindakan daripada diri sendiri. Sebab kalau tak ada, kalau korang tak mulakan benda tu, okey, kalau korang tak buat benda baik, benda tu takkan jadi. Benda tu takkan jadi. Kan? Contohnya memang semua pokok pangkal ni memang daripada kita lah. Sebab kata AR Tompel, kalau minta baik jadinya baik, kalau minta jahat jadinya jahat, kalau minta nasi dapatlah nasi. Okey, macam tu. Dia pokok pangkal memang kita lah. Kalau kita okey, kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang ke arah itu, kalau boleh nasihatkan dia. Kalau dia tak makan nasihat, baik jauhkan dia diri daripada orang-orang yang macam itu. Sebab kalau kita dah jauhkan diri daripada orang-orang yang itu, kita akan dapat circle yang satu kepala dengan kita, yang okey dengan kita. Itu yang kita nak sebenarnya. Sebab dalam hidup kita ni, apa yang kita nak? Kita pergi keluar mancing. Untuk apa kita pergi mancing? Untuk tenangkan fikiran, untuk release tension. Kebanyakannya orang pergi mancing macam tu lah, nak release tension. Memang betul pun nak release tension. Kalau kita dah start buat cast yang pertama, kita tak akan fikir apa dah. Kerja ke apa semua tak ada fikir. Kita fikir ikan makan je. Itu je kita akan fikir. Betul. Sebab tu shocknya kalau kita ni memancing ni, salah satu sukan yang sangat-sangat best lah bagi yang betul-betul kaki pancing. Yes, dia adalah sangat-sangat best. Dan kita ubahlah daripada sifat-sifat negatif tu kepada positif. Kalau sifat-sifat positif tu, semua ada sifat-sifat positif tu, kau rasa macam mana dengan kaki pemancing-pemancing kita? Bersatu padu tak? Kalau bersatu padu, mungkin kita dapat naikkan lagi industri kita ni lebih tinggi daripada yang ada sekarang, ke lebih yang tinggi. Ya, betul tak? Kalau kita bersatu padu. Betul. Itu yang kita tak boleh capai sampai sekarang. Sebab apa? Sebab kita ni banyak berbalahan daripada peringkat ke bawah. Dari peringkat bawah ni kita banyak berbalah. Banyak berbalah lah. Ketidakpuashatian tu banyak sangat. So kalau contohlah, kalau kita dapat bersatu padu, bersatulah. Semua pemancing bersatu, insya-Allah lah satu hari nanti martabat aktiviti pemancing ni akan lebih tinggi lah, bersama taraf dengan sukan-sukan yang lain, insya-Allah. Dia pokok pangkalnya diri sendiri lah, mula dengan diri sendiri. Okey, si Kucai, nanti kalau apa-apa DM saya nanti kita pergi Port Sikang tu Okey, MHC Tackle, terima kasih masuk. Okey, betul apa si Benja cakap, sepatutnya kita bersatu. Sepatutnya kita jaga attitude kita. Apa yang penting bagi, kalau tanya saya, kita penting menanya jaga agama kita, jaga bahasa kita, jaga pertuturan kita, jaga komunikasi kita dengan orang, dan kita jangan masuk campur hal orang, jangan jadi batu api, jangan cuba nak komen-komen untuk besarkan cerita tu. Sepatutnya kita jaga je kita punya circle, kita jaga je kelakuan kita supaya kelakuan tu dapat dibentuk dan dicurahkan pada generasi-generasi yang akan datang ni. Betul. Waalaikumsalam Raden, terima kasih masuk. Okey, jadi kita akan masuk segmen satu lagi. Okay, Jal, aku ada segmen promosi ni, tapi aku rasa kau tak ada apa-apa yang nak promote kot. Tapi aku nak tanyalah, ada tak aktiviti mancing yang kau akan join? Contohnya pertandingan mancing ke, expo ke, apa yang kau akan datang ke atau join? Tak ada. Buat masa sekarang tak ada lah. Jadi tak ada apa-apa expo ni lah. Okey, jadi kita bulan 3 ni, bulan 2 ni ada satu pertandingan mancing dekat Sabak Benam. Dibuat oleh Norizwan Tabot, TRF, pertandingan Tapon lah, Indo-Pacific Tapon. Jadi kalau korang nak join, boleh DM dia orang. Ada pertandingan Indo-Pacific Tapon, ikan bulan. Okey, lepas tu
Nah, lepas tu bulan 3, bulan 2 dengan 3 bulan tak silap saya kita ada expo fishing dekat Kepong rasanya lah. Oh, dekat Kat Kepung tu dia buat dekat mana? Dekat Tasik itu ke? kat Tasik tu. Dia kata ada pertandingan sekali semua. Jadi kalau korang berminat boleh masuk juga tu. Ada hadiah-hadiah menarik juga tu. Okey. Okey, kita masuk segmen terakhir, segmen closing. Okey Zai. Bijal. Apa kata-kata terakhir untuk semua pendengar-pendengar kita ni? Okey, kata-kata terakhir sebelum kita ni. Sebelum tu bagi saya lah, saya cakap ni yang apa yang saya cakap tadi, yang aku cakap tadi, dia bukan menuding jari kepada siapa-siapa pun sebenarnya, tak ada. Dia bagi aku nasihatkan daripada diri aku juga. Sebab aku pun ada juga kesilapan. Mungkin dalam circle aku ni pun aku ada juga kawan-kawan aku yang benci aku tapi dia tak bagi tahu. Okey, dalam kawan-kawan kita ni dia tak semua satu kepala lah. Kita nak dapatkan satu kepala tu memang betul-betul susah. So, yang penting kita kena jaga diri lah. Jangan masuk campur hal-hal yang boleh menyebabkan perkara-perkara tu jadi lagi besar. So, dari nasihat aku, jaga korang punya attitude. Teruskan buat kebaikan dalam mancing, teruskan menyampaikan ilmu. Contohnya kalau kau tak pandai mancing kan, contohnya kalau kau pergi memancing, lepas tu kau jumpa ada budak-budak kecil kan, tanya, mesti diorang akan tanya, bang, abang mancing haruan ni, abang pakai apa? Kau mesti kau cakap. Kalau kau tak ada ilmu pun kau mesti kau cakap, abang pakai soft rock ni. Itu pun adalah salah satu ilmu yang kau sampaikan kepada budak-budak tu. So dalam kita ni banyak dalam aku pun banyak belajar lagi bab memancing ni. Memang aku still lagi belajar. Okey, kalau contohnya baru-baru ni yang aku pergi dekat Tasik Gubeh, aku naik dengan Tok Nan. Tok Nan kita punya world record of the year, champion kita, Tok Nan kita. Banyak benda yang aku belajar dekat Tok Nan. Okey, bukan dari segi dia cast, dari segi gewang, semuanya kita kena belajar. Okay, bukan tengok saja. Kadang-kadang kita ni mancing dengan otai-otai ni, orang yang expert ni, kadang-kadang kita takut. So aku selalu aku akan belajar lah dari segi, tak kisah pun siapa-siapa pun yang akan naik dengan aku. Kalau dia orang cast, aku akan tengok cara dia orang cast, cara dia orang baling, cara dia orang gunakan perkataan dewang. So kita masih kalau boleh belajar lagi, gunakan setup yang sesuai dengan korang. Okay, so untuk kata-kata terakhir ni, segala yang aku cakap tadi tu bukannya aku nak menuding jari kepada siapa-siapa. Okey, aku cakap tu khas untuk diri aku juga, untuk perbaiki diri aku juga, untuk kawan-kawan kita yang di luar sana yang ada buat masalah. Contohnya macam Kenny kena tadi, yang paling teruk setakat ni yang aku pernah dengar, dia kena buatan daripada tak tahu, daripada sesiapa. Kita tak nak tuduh sesiapa. Okey, so hentikanlah perbuatan-perbuatan syirik tu. Janganlah buat perbuatan. Kalau kau betul-betul tak puas hati, contohlah dengan aku ke, contohlah dengan Kanicin ke apa ke, kau boleh PM dia kat Messenger, Facebook, kat Messenger, kau boleh PM dia. Cakap, bang, saya tak puas hati dengan abang. Kau boleh settle cara baik-baik dengan dia. Tak payahlah kau nak hantar benda-benda yang kurafat ni. Okay, kau nak hebohkan orang dia ni macam mana. Janganlah macam tu. Benda boleh settle. Silap kalau kau cakap dengan tu kat Kanicin bagi kau road sebatang lah. Kau cakap macam tu kan, bang, saya tak suka abang lah. Okay, dah settle Kanicin bagi road kau sebatang. Mana dah tahu rezeki kau. Tak payahlah buat benda-benda yang kurafat macam ni. Benda yang tak elok ni baik kita jauhkan. Okey? Ya, betul. Benda yang tak elok baik kita jauhkan. Kita ni pemancing ni, kita punya industri pemancing ni tak ada besar mana. Ke situ je. Ya, betul. Tak ada besar mana. Betul. Itu saja. Okey. Daripada side aku pula, aku pun sama jugalah dengan apa yang si Peja cakap ni. Sebenarnya topik kita sikap pemancing yang dibenci ni adalah podcast Lastcast title topik kita hari ni kan. Sebenarnya lebih bercerita pada sikap-sikap pemancing yang ada dalam Malaysia ni. Sikap-sikap ni sebenarnya datang daripada kita dan pergi ke generasi yang akan datang. Jadi kita kena ubah untuk mewujudkan generasi yang lebih baik di masa akan datang. Jadi sebab tu kita ada topik ni. Sebenarnya kita nak bagi tahu kat kawan-kawan yang tengok ni, mungkin ada juga segelintir kita ada sikap-sikap yang negatif tu. Jadi apa kita buat? Kita cuba berusaha sedikit demi sedikit untuk membuangnya. Kalau kita benci dengan seseorang, kita buanglah sikap benci tu, kita kata apa, jauhlah dia. Bila kita jauh dia, kita akan mula kurang membenci. Saya ramai yang datang mengaku dekat saya dulu, dia kata, bang, saya banyak fitnah pasal abang sebab saya dengar cerita orang. Dan semua yang datang jumpa saya minta maaf dengan saya tu, saya
tak ada pun isu. Saya tak ada pun marah-marah dia orang ke apa, tak ada. Bagi saya adalah lebih baik kita memaafkan daripada kita membenci lah. Sebab apa, tak ada point pun, sebab saya tak kenal pun orang yang benci-benci saya ni. Okey? Jadi benda ni sebenarnya kita jangan panjangkan lah. Contohnya dengan menghantar benda-benda kurafat semua tu, jauh lah. Tak perlulah. Sebab apa, saya rasa benda tu akan menyusahkan orang yang menghantar tu juga satu hari nanti. Sebab apa, bila tibanya hari nanti, dia punya sakit tu lain lah. Jadi lebih baik berhenti. Kalau rasa nak datang minta maaf dengan aku, datang. InsyaAllah, percayalah, saya takkan ambil hati, saya takkan berdendam, saya takkan menghebohkan pun benda-benda macam ni. Saya takkan pun duk canang, duk sini, duk canang apa, tak ada apa. Sebab apa? Macam saya kata, kita memaafkan tu adalah lebih baik daripada membenci. Okay? Jadi betul. Kalau saya pun ada buat kesilapan, saya minta maaf pada semua penonton-penonton yang ada, pada supporter-supporter yang ada. Kadang-kadang ialah, kadang-kadang kita terlepas bahasa tu, kita niat kita lain tapi diterima dengan cara lain. Jadi lebih baik kita saling memaafi lah. Sebab apa, tak penting pun benda tu. Kadang-kadang ayat ni, kadang-kadang kita cakap tu bukan niat kita macam tu. Kita cakap dengan niat yang untuk baik sebenarnya, tapi diterima dengan cara tak betul. Mungkin situasi tu bukan situasi yang betul. Jadi kita cuba ubah lah. Kita cuba ubah untuk jadi lebih baik. Okay? Jadi terima kasih pada Pejal Podolski kerana sudi meluangkan masa dengan podcast Last Cast episod ke-6, sikap pemancing yang dibenci. Terima kasih juga pada semua yang hadir untuk memberi support, dan terima kasih pada yang tap screen tu yang non-stop dengan jari dah bengkak dah tu. Terima kasih juga pada yang bagi gift. Terima kasih pada semua yang share, yang datang untuk menjayakan podcast Last Cast ni. Okay? Apapun, kita jumpa lagi dalam minggu hadapan, episod ke-7. Kita tengok siapa yang saya akan bawa minggu depan. Okay? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Macam mana nak end ni? Tak apa, itu aku boleh off kan. Jari bengkak sebelah ni macam mana? Jari bengkak nanti masuk ais. Okey, baik. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi nanti. Lagi jangan lupa follow akaun Carnation Nick, follow akaun Last Cast Media. Penting akaun tu. Dan jangan lupa YT kita, YouTube kita. Kita ada Last Cast Media. Pergi masuk channel tu, subscribe, komen, share lah. Sebab apa? Benda tu sebenarnya banyak beri manfaat pada semua pemancing-pemancing. Okay, terima kasih. Bye-bye.